Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan saban hari dipermudahkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua dijauhi dari segala wabak pandemik COVID-19 ini. Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera. Apa khabar Malaysia? Terima kasih pada hari ini anda memilih untuk bersiaran bersama kami sebagai pemula hujung minggu anda. Bersama saya Munawar Azmi dan saya Syaimira Sufri. InsyaAllah saya dan Munawar akan bersiaran selama 2 jam hari ini sehingga jam 10 pagi. Baik Munawar, kita tengok cuaca hari ini alhamdulillah cerah, secerah muka Munawar. Alhamdulillah. Dipuji kita pula pagi-pagi ni kan. Dan kita kena Syamirah positif pagi-pagi. Terima kasih. Hari ini merupakan Hari Belia Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2020. Sebenarnya Hari Belia ni disambut pada 15 Mei 2020. Tapi disebabkan pada waktu tu kita menjalani Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi sambutan Hari Belia ini disambut pada hari ini 15 Ogos 2020 dan dijangka akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin pada jam 3.30 petang pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan siaran langsung kami bawakan khas di RTM. Di mana di Persada Antarabangsa Johor Bahru insya-Allah petang ini, dan tema untuk sambutan Hari Kebangsaan hari ini apa dia tahu tak Munawar? Saya nak uji Munawar. Munawar tahu tak apa dia? Soalan tu senang kacang senang sangat Syamirah. Okey, tak apa. Tema untuk Hari Belia tahun 2020 ialah dekad ini dekad anda. Pandai Munawar. Dipilih kerana bersesuaian dengan peranan dan tanggungjawab belia dalam mencorak masa depan negara yang sehaluan dengan visi Wawasan Kemakmuran Negara Kemakmuran Bersama 2030. Ya, betul. Jadi itulah antara peranan dan juga tanggungjawab belia dalam usaha kita untuk mencorakkan masa hadapan kita untuk kita ke arah menuju negara maju. InsyaAllah kita akan berjaya dan pastinya akan berjaya. Jadi belia ini, bila kita bercakap mengenai belia ini, sebenarnya kita ada topik ataupun segmen khas untuk kita berbincang mengenai pemerkasaan sosioekonomi belia. Tapi selepas inilah kan. Jadi Munawar, seperti biasa Selamat Pagi Malaysia akan memberi perkembangan lah mengenai perkembangan COVID-19 di negara kita. Semalam dilaporkan kes menunjak kepada 2 angka iaitu 20 kes, 7 kes adalah kes import yang mendapat penularan di luar negara dan selebihnya adalah kes penularan tempatan. Dan kita juga Munawar, kita ada hashtag Pray for Kedah kerana di Kedah kita ada 3 kluster kan Munawar yang aktif sekarang ini, iaitu kluster Siva Gangga, kluster Tawar dan yang terbaru kluster Kuala Muda di Kedah, dan kita harapkan agar keadaan di Kedah akan bertambah baik insya-Allah. InsyaAllah. Pray for Kedah. Jadi kita bersama-sama rakyat Malaysia untuk kita sama-sama mendoakan bukan saja di negeri Kedah tapi untuk semua rakyat Malaysia agar kita bebas daripada pandemik COVID-19 ini. Senang saja Syamirah, untuk kita bebas, untuk kita membantu pihak kerajaan kita membasmi ataupun mengekang pandemik COVID-19 ini daripada menular dengan lebih buruk lagi, kita hanya perlu mematuhi SOP dan juga mengamalkan norma-norma baharu dalam kehidupan seharian kita. Tak susah pun sebenarnya. Pakai pelitup muka dan jaga jarak, dan difahamkan sekarang ini kita masih lagi tiada vaksin COVID-19, tetapi walaupun bagaimanapun ada beberapa negara yang mendakwa mereka telah pun menjumpa vaksin COVID-19, tetapi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata kerajaan akan memainkan peranan untuk memberikan pemaklumat yang terbaik tentang penggunaan vaksin COVID-19 sekiranya ia akan digunakan di Malaysia. Okey, itu dia perkongsian kita mengenai amalan norma baharu dan juga perkembangan COVID-19. Tapi saban hari untuk hujung minggu ini kita akan kongsikan kepada anda harga pasaran minyak terkini di negara kita Syamirah. Dan kita lihat ya, RON 90 menaik 5 sen menjadikannya RM1.98. Dan Munawar, RON 95 pula naik 5 sen. RM1.68 seliter, dan juga diesel semua naik 3 sen menjadikannya RM1.82 seliter. Itulah di antara perkembangan. Sebenarnya hari ini pada siaran hari Sabtu ini 15 Ogos 2020 sebenarnya banyak yang akan kita bawakan kepada anda mengenai perkembangan semasa dalam negara, dan juga kita pada hari ini antara 2 yang akan menjadi fokus perhatian kita sekarang ini ialah mengenai Hari Belia Negara dan juga pilihan raya kecil Dun Slim di Perak.
Dan kita akan memberi laluan kepada pelapor kita di sana, iaitu Nur Ain Abu Bakar, yang berada di Dewan Seri Tanjung, Majlis Daerah Tanjung Malim Perak, bagi memberi perkembangan terkini, iaitu Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Kecil. Kerana tahu Tanjung Malim tu tempat saya je, tempat saya bermain. Saya memang membesar di sana. Saya sangat suka pergi Tanjung Malim. Sebab Pau. pau, satu okey. sebab makanan dia. Ya. Satu lagi sebab tempat dia sangat menarik. Terutama sekali dia ada bangunan yang cukup ikonik, iaitu Apa? Menara Condong. Di Teluk Intan. Di Teluk Intan. Tak jauh lah, dekat di kawasan Perak. Perak tu macam-macam ada. Kita Dekat lah. Laut, ada tarikan laut, ada tarikan semula jadinya. Jadi kita sekarang ini dalam semangat untuk kita menyemarakkan pelancongan domestik, iaitu Betul. mari kita melancong dalam negara. Kerana Malaysia ni banyak tarikannya yang cukup istimewa. Baik, Munawar, sedikit perkembangan lah seperti mana yang Munawar kita bincangkan tadi. Ini adalah PRK kedua selepas PRK Chini, betul, sepanjang PKP ini. Jadi kita rasa pelapor kita di sana sudah bersedia. Silakan Ain di sana. Silakan, Nur Ain. Ya, terima kasih Munawar dan Syamira. Berita langsung saya ketika ini dari Dewan Seri Tanjung, Majlis Daerah Tanjung Malim, MDTM, untuk proses penamaan calon bagi PRKN 58 Dun Slim. Dan apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, suasana di sini, cuaca cukup baik dan kita harapkan perkembangan ini akan berterusan sehingga tamat proses penamaan calon pada hari ini. Dan ketika ini juga dapat dilihat petugas keselamatan sedang berada di sini sejak daripada pukul 6 pagi tadi lagi untuk berkawal di sekitar kawasan ini untuk memastikan kelancaran proses pada pagi ini. Dan tanpa membuang masa, bagi memperincikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan proses penamaan calon kita pada hari ini, bersama dengan saya Timbalan Pengerusi SPR sekali lagi Tuan, iaitu Dr. Azmi Sharum, untuk berkongsi dengan lebih lanjut mengenai proses penamaan calon pada hari ini. Assalamualaikum Doktor. Salam, apa khabar? Alhamdulillah. Doktor, boleh Doktor ceritakan sedikit daripada segi setakat ini bagaimana dari segi perkembangan semasa proses penamaan calon pada pagi ini? Proses penamaan calon seperti biasa saja, tetapi tentu sekali kita mesti ada SOP untuk COVID. Jadi kita telah pun menghadkan bilangan orang yang boleh datang masuk ke dalam dewan ini, dan yang boleh masuk hanyalah calon, penyokong dan pencadang. 3 orang saja. Dan tentu sekali mereka akan suhu mereka akan diambil sebelum masuk dan sebagainya. Dan di situ kita ada kemah, jikalau ada sesiapa yang demam, pihak daripada Kementerian Kesihatan pun ada. Jadi itulah perbezaannya, di mana kita mengambil tindakan untuk menentukan bahawa SOP COVID itu dipatuhi. Memandangkan ini merupakan PRK kedua dalam norma baru, Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit daripada segi individu yang akan hadir ke dalam pusat proses penamaan calon pada pagi ini. Seperti mana saya kata, dihadkan kepada 3 orang saja, iaitu bukan saja di dalam dewan tetapi di dalam kawasan dewan pun. Ya, jadi kita tidak menggalakkan penyokong-penyokong datang berkumpul di luar seperti dulu. Ya, selalunya ramai yang berkumpul, dan di dalam kawasan ini selalunya kita membenarkan 50 orang tiap calon untuk datang berkumpul. Tapi kali ini hanya calon, pencadang dan penyokong saja yang dibenarkan masuk untuk membuat proses pencalonan. Jadi sangat terhadlah bilangan orang yang dibenarkan masuk ke dalam kawasan ini, dan ini semua untuk menentukan bahawa kesihatan awam ditentukan. Mungkin Doktor dari segi sasaran untuk peratusan mengundi pada PRK kali ini. SPR selalu kata 70%. Itu standard kita. Jadi kita pun berharap bahawa pengundi akan keluar. Kita nak mengesyorkan pengundi dan orang ramai di sini bahawa kita mengambil semua tindakan yang wajar untuk menentukan keselamatan mereka. Jadi jangan takut, datang mengundi. Doktor, memandangkan proses penamaan calon hari ini dan akan berakhir dan akan bermulalah untuk kempen untuk PRK pada kali ini, dan mungkin nasihat daripada Doktor sendiri untuk para calon dan parti-parti yang bertanding nanti? Ya, kita mesti sedar bahawa sekarang kita berada di dalam era baru, norma baru. Jadi kempen pun mesti mengikut peraturannya. Jadi yang paling penting adalah calon-calon tidak boleh mengadakan
apa-apa perhimpunan yang lebih daripada 250 orang mesti diadakan di kawasan yang boleh dikawal supaya suhu badan boleh diambil dan sebagainya. Kalau nak pergi melawat pun boleh, tetapi tak boleh sentuh, tak boleh salam dan sebagainya. Ini semua SOP yang kita telah pun memberitahu kepada calon. Kami berharap bahawa calon dan penyokong-penyokong mereka faham bahawa ini bukan sesuatu yang dilakukan untuk main-main saja, tetapi ini adalah satu perkara serius untuk kita menentukan bahawa negara kita terus mengawal gejala COVID ini. Semoga segalanya berjalan lancar, Doktor. Jadi untuk makluman juga, PRK Don Slim ini diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Muhammad Syukri Abdul Talib pada 15 Julai dulu akibat daripada serangan jantung. Dan Doktor, untuk makluman juga, Datuk Muhammad Kushairi ini menang pada PRU yang lalu dengan majoriti 2,183. Jadi saya rasa kira setakat itu dulu sumbangan daripada kami untuk PRK Don Slim ini di Dewan Seri Tanjung, Majlis Daerah Tanjung Malim. Kembali semula kepada Munawar dan Syamira di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nur Ain Abu Bakar atas perkongsian mengenai perkembangan semasa pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N58 Slim Perak. Jadi kita akan ketahui lagi perkembangannya nanti. Tapi sekarang ini saya nak tanya dengan Syamira. Syamira, pernah dengar tak hospital untuk penyu? Oh, pernah? Pernah? Dekat mana? Saya pernah. Saya baru melihat running order tadi. Itu yang saya tahu. Okey, itulah yang akan kita kongsikan kepada anda. Hospital untuk penyu daripada pusat konservasi menjadi hospital penyu negara. Jadi kita bersama dengan rakan kita di Terengganu FM, iaitu di JCD. Silakan di JCD. Rakan kita ada Rosdin Sama. Apa khabar Rosdin Sama? Katanya selamat pagi pendengar setia serta warga kerja Terengganu FM, dapat info terkini sambil-sambil berhibur. Moga semuanya sihat, insya-Allah. Juga kita ada Yusof Adam. Terima kasih Yusof Adam yang menonton kita. Nur Raihan Mat Zain pun ada juga yang menonton kita pada waktu ini. Apa pun kita ucapkan ribuan terima kasih buat anda semua yang sekarang ni sedang menonton CD menerusi Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak yang kita boleh dibawakan bersama menerusi saluran berita RTM My Free View pada hari ini. Apa khabar Syamira dan juga Munawar di sana? Sihat ya? Kita doakan supaya semua rakan-rakan kita sihat di sana. Dan apa yang kita nak bawakan di negeri Terengganu ni ada sesuatu yang menarik. Kalau anda sinonimnya ikon Terengganu sendiri, iaitu haiwan penyu ini menjadi ikon di negeri Terengganu. Tetapi apa yang istimewanya, kita nak ajak untuk pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Istimewanya kita ada pusat konservasi penyu sebelum ini, iaitu di Kampung Rantau Abang akan dinaik taraf sebagai Hospital Penyu Negara. Hospital Penyu Negara. Penyu pun dah ada hospital sekarang ini. Sebab apa? Untuk memperkasakan lagi, semulalah Rantau Abang ini yang dikenali sebagai tempat penyu bertelur. Jadi untuk pemuliharaan akan dilakukan di sana. Dan apa yang istimewanya, akan dijadikan juga untuk pelepasan anak penyu ini akan ada berkala setiap tahun diunjurkan untuk dilakukan sedemikian. Jadi akan pelepasan anak penyu ni akan dilakukan setiap tahun. Dan sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang istimewa yang ini yang telah pun dikongsikan bersama oleh Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Makluman Negeri Arifin Draman, yang katanya ada sesuatu yang cukup menarik, iaitu Pusat Santuari Penyu Rantau Abang ni akan mempunyai galeri hidupan laut terancam. Kan? Jadi siapa-siapa yang nak tengok ataupun anda nak tonton sendiri, yang akan ditempatkan spesies dugong, ada paus dan juga ada ikan lumba-lumba yang bakal menarik pelancong-pelancong dari luar negeri Terengganu ataupun dari luar negara yang nak datang ke negeri Terengganu ni sebagai salah satu negeri yang mempunyai sektor pelancongan yang terbaik. InsyaAllah. Okey. Jadi kalau anda yang nak tahu lagi apa
apakah yang akan dibawakan ataupun yang akan kita kongsikan pusat konservasi ini dinaik taraf sebagai Hospital Penyu Negara. Kena bersama-sama dengan kami di Tenggana FM juga kita akan cuba war-warkan dari semasa ke semasa, dan sambil-sambil itu juga insya-Allah kita doakan agar apa yang diharapkan oleh semua warga rakyat negeri Terengganu ini dan juga anda yang berada di luar sana yang menantikan sesuatu yang terbaik ni, kita doakan supaya ia terlaksana. Macam Syamira dengan Munawar, pernah lihat tak dugong? Kalau pernah lihat, untunglah. Tapi kalau belum lagi, jom teman CD kita pergi sama-sama. Okey, jadi apapun kita kembali bersama-sama dengan Syamira dan juga Munawar di studio Selamat Pagi Malaysia yang dibawakan oleh saluran berita RTM dan My Freeview. Terima kasih kembali bersama anda. Baik, terima kasih DJ CD. Sekarang ini kita ada kabar baik kita nak habaq ni kepada penggemar nasi kandar utara. Kita main dari utara Sungai Petani ni. Kita nak masak apa ini, Syamira? Hari ni katanya tadi saya sempatlah berborak dengan Akak Khadijah dan juga pengusaha Husin nasi kandar. Dia kata dia nak masak kari yang selalunya kalau kita pergi nasi kandar kan kita akan minta banjir lah apa benda. Itulah benda sebenarnya. Kuah campur. Betul, kuah campur. Jadi kita akan perkenalkan Muhammad Yusof Farouk Hassan sebagai pengusaha Husin Farouk dan juga kakaknya lah yang akan masak. So kita akan mulakan dengan resipi apa? Kita ada dua resipi kan hari ini, betul? Ya, insyaAllah kita hari ini ada dua resipi hari ini. Okay. Yang pertama sekali kita nak mulakan dengan ayam bawang. Nama resipi ni adalah ayam bawang salam. Kenapa salam? Salam ni, resipi kedua-dua ni adalah daripada turun-temurun. Yang dikeluarkan oleh atuk kami lah. Jadi sejak tu dia turun kepada kami dan memang style masak dia cara lain. Tapi nanti kita akan tengok nanti macam mana kita nak masak ayam bawang dia. Sekarang ni kita tengah tumis lah. Mendapat permintaan ni cukup tinggi dekat nasi memang kandar tinggi. Husin. Siapa yang kat utara ni dia tahu lah ayam bawang ni. Dia dekat sebelah ni kita nak masak kambing. Kurma kambing Husin. Kurma kambing Husin. Yang tu antara kegemaran saya. Pergi nasi kandar je mesti makan ni. Baik, kita akan mulakan dengan jurulah bawang salam tu. Sekarang kita tengah tumis bawang, betul? Bawang ni sepatutnya kita kena biarkan dia golden brown. Sebab nak bagi dia punya jus dengan kering crunch dia tu. lah nak bagi dia rangup. Betul. Lepas kita dah nampak kalau kita dah masuk ke awal sikit, nampak dia dah golden brown sikit, lepas tu kita masukkan barang tumis dia. Barang tumis ni selalunya yang ni barang penting sekali untuk nasi kandar. Dia barang biasa untuk masak kari, betul. Kari manis, bunga lawang, bunga cengkeh semua. Lepas tu kita kacau-kacau, kita bagikan serata apa semua. Dengan yang paling penting, of course semua kari ni daun kari lah. Betul, daun kari. Ini kalau tak ada memang bukan nasi kandar. Jadi kita kacaukan semua tu, kita seratakan semua. Kalau penonton boleh dapat. Kita masukkan serai lah. Syamira, kalau penonton berada di tempat kita sekarang ni, boleh rasa aroma bau bawang tu dah naik sekarang ni. Itu yang ni kari ni memang letak serai Dia bukan kari dia macam sambal. Sambal dia memang kita bagi pekat. Bagi dia memang nak bagi dia pekat dengan bau dia nak seratakan sekali dengan bawang-bawang tu semua. Bau dia memang sangat sedap. Saya dah lapar tiba-tiba ni. Saya dah makan jadi saya kurang sikit. Munawar memang suka makan. Lepas tu habis tu kita masukkan, ini adalah paste halia dengan bawang putih. Kita campur tu, ini pun adalah sebahagian daripada dia punya ni lah, bagi sambal dia pekat tu. Ni ayam bawang salam. Jadi bawang yang digunakan ada berapa jenis ataupun satu jenis saja? Satu jenis, bawang besar je. Bawang besar tapi saja. bawang dia kena banyak. Kalau kita guna bawang lain boleh tak? Bawang Holland boleh, tapi yang kita punya pekat ni dekat yang Malaysia ni memang bawang besar. Bawang besar merah. saja. Itu saja. Boleh pakai bawang Holland, cuma yang ni lagi dia punya jus dia lain. Jadi yang ni nak kuatkan api tak ke tak ya? Sebab nampak macam kurang api sikit. Okey, inilah dia yang seperti anda boleh tengok di kaca televisyen anda sekarang ini. Kita tengah menumis bawang sekarang ini. Bak kata penerbit kita, apa-apa bawang pun boleh, jangan membawang. Berdosa. Betul. Ini adalah yogurt susu masam, tapi kita yang ni ada buah yogurt. 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 Yogurt ni kita masukkan yogurt. Masukkan yogurt. Kita kacaukan dia. Berapa lama selalunya masakan ini ambil masa? Dalam masa 10 ke 15 minit insya-Allah. Sekejap saja 10 minit. 10 ke 15 minit. Tapi yang ni kita ni
Jadi kepada penonton di rumah sekarang ini, tak tahu nak masak apa pagi ni, tak tahu nak menu apa untuk tengah hari ni, bolehlah cuba menu ayam bawang salam ini. Boleh Sangat mudah, dijadikan ringkas. idea untuk makan tengah hari ni. Jangan lupa dia punya, adakah yogurt itu perkara yang satu ramuan yang wajib dimasukkan atau sebagai pilihan saja yogurt itu? Yogurt itu adalah penting juga. Oh, penting, ya? Sebab itu pun salah satu ingredient yang penting lah untuk ayam bawang salam ni, sebab dia kalau tak ada yogurt ni, dia tak rasa dia punya masam. Lemak tu dengan ni. Lemak dengan masam tu tak apa rasa. Dia akan melembutkan rasa dia ada rasa masam. Yogurt ni dengan ayam ni, dia akan flavor dia akan masuk lah rasa ayam tu. Flavor tu menyerap lah ke ayam, itu salah satu fungsi yogurt lah. Okey. Kita masukkan tomato dengan cili lah. Okey. Cili hijau dengan cili merah. Selalunya orang kata boleh masuk cili hijau je ke, cili merah je ke, boleh, tak ada masalah. Bagi yang makan pedas, suka pedas, boleh masuk cili boleh. padi tak? Jangan masuk. Boleh masuk. Boleh juga? Boleh masuk. Ini adalah sekadar pedas biasa saja. Sebab nanti cili-cili ni dia punya pedas dia akan hilang sikit, sebab dengan panas dengan ayam dia serap semua, dia akan kurangkan sikit. Tapi siapa nak pedas tu kita boleh tambah lah. Okey, sementara kita tunggu menu mes untuk menu pertama kita nak pergi ke menu kedua kita. Boleh? Boleh. Daging kita nak kari perkenalkan kurma menu Husin. kedua Daging kita kurma Husin. ialah kambing Itu adalah kurma kambing nasi kandar kurma Husin. Special, memang dia punya, yang ni kita ada lainan sikit. Dia punya Apa kelainannya? Kari kambing ni. Kurma kambing. Kurma kambing ni, kita punya rempah ni kita bukan ambil daripada yang ready made. Kita buat secara sendiri rempah kurma ni. Dia bukan kita macam selalu kita tengok ada serbuk yang dah siap packing ini tak, ini kita buat khas sendiri dengan cara yang tersendiri, dengan Cara turun-temurun. Ini kira macam turun-temurun lah. Turun-temurun punya ni. Ini memang rasa dia akan lain daripada kari-kari kurma yang di luar sana. Itulah yang buatkan kelainannya. Kurma yang dibuat sendiri secara turun-temurun. Okey, kita nak masuk sekarang ni kita ada bahan tumis. Kita sebelum ni kita bukan minyak masak, kita masukkan minyak sapi. Ni lain, minyak sapi, lepas tu kita masukkan bara tumis dengan serai dengan daun kari. Ni pun ni serai, tumis bawang, okey. Dengan cili semua sekali. Jadi kita kacau. kurma kambing ni antara yang mendapat permintaan tinggi lah di nasi kandar Husin. Memang kurma dengan ayam bawang ni memang ada permintaan tinggi. Tuan Farouk, saya rasa mungkin kita dah boleh masukkan ayam, betul? Sementara tu tak boleh lagi? Sekejap kita kacau sikit bagi dia ni. Bagi dia lebih garing. Jadi sekarang ini kita dalam proses untuk menyediakan 2 menu istimewa untuk anda penonton Selamat Pagi Malaysia. Syamira dekat sebelah sana. Goreng dululah kan? Macam mana? Ayam tak, itu dia last kali. Oh, okey. Dia nak bagi serap dengan dia. Okey. Cili powder okey. Kenal tak Munawar? Tu sini. Oh, Munawar tidak kenal. Masukkan di sini. Masukkan apa ni? Serbuk cili. Oh, serbuk cili, okey. Serbuk cili dengan serbuk kuning. Okey. Ini serbuk kari lagi. Okey, kalau dah masuk serbuk rempah ni, kita kena kurangkan api dia dulu. Okey. Sebab apa, kita tak nak dia punya rempah dia jadi hangit. Okey. Sebab okey. Kalau nampak dia punya, so difahamkan rempah buat sendiri kan, betul? Ya, rempah memang kita tak ada yang beli ready made. Kita akan ni dan kita akan proses, dan itu memang cara tersendiri. Itu yang membuatkan kari di Husin nasi kandar lain daripada lain. Okey. Wow. Ada nampak kali dia dah buka dia. Sampai pecah minyak. Okey. Ya. Adik-beradik untuk nasi kandar Husin. Dua-duanya pakar dalam membuat makanan ataupun lauk untuk nasi kandar. Kita tahu nasi kandar ni merupakan antara makanan kegemaran rakyat Malaysia kan. Betul. Okay. Jadi kita yang ni Tuan Yusof, yang ni kita akan goreng ni sampai pecah minyak sikit. Lepas tu kita akan masukkan puri. Yang ni tomato. Oh, puri tomato. Kalau masukkan gula santan juga. Okey.
Okey, kita tengok sikit dekat sini. Ayam bawang salam ni selepas dia dah pecah minyak, kita masukkan puri tomato. Tadi dah masukkan puri tomato, so kita kacau-kacau. Saya pula masak hari ni ya. Okay. Boleh nak bagi rasa kan. Okey. Jadi kita nampak dia punya pekat dia tu merah-merah. Okey. Oh, sedap lah bau dia, Syamira. Betul. Okey. Agak senang jugalah saya tengok cara untuk membuatnya. Mungkin orang-orang bujang macam saya ni boleh juga membuatnya. Untuk masak tak susah pun Munawar. Yang menjadi masalah kalau malas, itu je. Kalau nanti waktu PKP kalau dah dapat resipi ni boleh masak nasi kandar lah sendiri. Kita boleh masukkan ayam. Mungkin kita dah boleh masukkan ayam. Masukkan ni santan sikit. Masukkan santan sikit. Ini susu cair. Susu cair. Bukan santannya, susu cair. Okay, bagi dia lemak sikit lah. Okey. Bahan-bahan ni memang kita selalu tengok macam nasi kandar ni semua, inilah bahan-bahan penting dia. Macam kalau orang Melayu kita ni santan, asam jawa semua kan. Okey. Okey, lepas tu kita masukkan gula sikit dengan garam. Okey, masukkan garam. Okey, cukup rasa. Okey, lepas tu kita masukkan ayam Okey. Alright, ini dia. Dah jadi dah ayam bawang salam. Munawar tengok sikit kat sana apa jadi kat sana. Saya nak kongsikan dekat sini dah masukkan kambing. Dah masukkan kambing. Jadi kita akan, kambing ni sebenarnya dah direbus kan. Jadi tak lamalah proses untuk masaknya. Itu je kot. Dalam 10 minit lagi siap. Baik, sementara kita kejap lagi kita nak masak ni dan juga kita nak menikmati hidangan nasi kandar daripada Sungai Petani ni. Kita akan berlintang langsung terus ke negeri Melaka untuk kita mengetahui mengenai kayak wanita di Pantai Sirih Melaka bersama dengan rakan kita di sana, Raihan Rahim. Silakan Raihan. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Ketika ini saya berada di Pantai Siring di mana sebentar saja lagi akan berlangsungnya ekspedisi kayak sempena dengan Bulan Kebangsaan yang ke-63. Dan kalau anda boleh lihat di belakang saya ini, kelihatan kelibat peserta pastinya tidak sabar untuk memulakan kayuhan kayak mereka. Jadi perinciannya kita bersama dengan Presiden Majlis Gabungan Belia Melaka MGBM, iaitu Muhammad Ridwan Muhammad Ali. Apa khabar Cik Ridwan? Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini. Jadi perinciannya, boleh Encik Ridwan kongsikan sedikit apa signifikannya penganjuran hari ini? Okey, penganjuran pada kali ini kita nak menggalakkan belia untuk dalam menyambut Merdeka. Dan hari ini kita buat unik sikit, iaitu berkayak beramai-ramai. Ada lebih kurang 63 peserta yang terdiri bukan sahaja daripada negeri Melaka tapi juga dari pelbagai negeri yang turut terlibat pada hari ini. Dan yang uniknya hari ini kita wanita yang mendominasi program pada hari ini, dan mereka akan berkayak ke Pulau Besar dan ada sedikit aktiviti di sana, melawat muzium dan juga melakukan gotong royong dan kemudiannya kembali semula ke Pantai Siring ini. Jadi Cik Ridwan, kita boleh lihat aktiviti ini sebenarnya memberi peluang kepada wanita, menjadi aspirasi kepada wanita lain untuk memartabatkan wanita itu sendiri sebenarnya. Jadi boleh perjalanan aktiviti mereka bagaimana Cik Ridwan? Aktiviti wanita ketika ni kita percayalah wanita ni memang hebat dan dengan adanya program yang kayak macam ni dan yang uniknya kebanyakannya hari ini menyambut dengan memakai baju kebangsaan, baju kurung dan ini satu sautan cabaran yang unik pada hari ini, dan ia membuktikan bahawa mereka ni bukan saja pejuang lelaki tapi juga wanita. Jadi kalau boleh lihat kebanyakan wanita di sini mereka memakai baju kurung Cik Ridwan jadi bagaimana pematuhan SOP sebab kita dalam fasa pemulihan, bagaimana memastikan pematuhan SOP itu sendiri?
Okey, dari segi pematuhan SOP, program pada hari ini kita juga link dengan agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Laut yang menjaga pantai, yang menjaga pulau dan sebagainya, termasuk juga PBT. Dan suatu tentu SOP pada kali ini kita ikutlah dari segi keselamatan jaketnya, kemudiannya dari segi aktiviti COVID-19 kan, semuanya kita mengikut apa yang ditetapkan oleh agensi kerajaan. Jadi program kita memang bukan kita sendiri atur lah. Kita collaborate dengan semua agensi dan telah pun mendapat kebenaran dan kelulusan mereka. Jadi berapa jauh sebenarnya mereka akan berkayak ni? Saya difahamkan total tu lebih kurang 5 km. Jadi bukan kaling-kaling lah. Bukan biasa-biasa. Tapi Alhamdulillah cuaca pun baik hari ini. Nampak air pun tenang. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar lah. InsyaAllah. Jadi harapan Cik Ridwan sendirilah untuk penganjuran program ini. Harapan saya semoga program yang baik seperti ini mendapat sambutan dan juga menariklah minat belia, terutamanya dari untuk menyambut hari-hari penting lah seperti kemerdekaan pada hari ini. Jadi dengan adanya penganjuran yang seperti ini di masa akan datang akan mengisi masa yang berfaedah lah untuk golongan belia kita, terutama di negeri Melaka. Baik, itu dia perkongsian sangat menarik daripada Encik Ridwan dan penganjuran yang bukan biasa-biasa lah orang kata. Diharap program ini dapat memartabat dan menjadi aspirasi kepada wanita di luar sana, iaitu wanita kita bukan biasa-biasa. Wanita adalah aspirasi untuk semua. Jadi saya kira itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan setakat ini dari Melaka. Kita kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Rahim, itu dia cakap tadi, wanita merupakan inspirasi untuk semua. Jadi bercakap mengenai hari ini, Hari Belia, sambutan Hari Belia yang dijangka berlangsung di Persada Johor International Convention Centre. Jadi kita nak bercakap mengenai usaha kita memperkasakan golongan belia ini. Jadi Syamirah, boleh perkenalkan tetamu kita? Betul, tetamu kita pada hari ini adalah Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin, iaitu ahli Majlis Penasihat Mara Corporation. Assalamualaikum. Salam. Jumpa duduk. Hari ini kita akan membincangkan mengenai belia pemangkin sosioekonomi setempat. Dan sekarang ni seperti mana kita tahulah, kita negara dilanda pandemik COVID-19 dan disebabkan itu banyak golongan yang terjejas termasuk belia sendiri. Dan hari ini kita akan memfokuskan mengenai bagaimana usaha MARA untuk memperkasa ekonomi golongan belia ini. Jadi boleh mulakan dengan itu. Kita sedia maklum bahawa MARA sebuah agensi yang memperkasakan Bumi Putra. Dan bila kita bercakap tentang MARA, MARA sudah tentu boleh membantu belia Bumi Putra untuk orang kata memulihkan ekonomi mereka pasca COVID-19. Dan dari segi pembiayaan, memanglah MARA ni agensi pembiayaan yang memberi pelbagai jenis pinjaman. Kalau boleh saya senaraikan pelbagai jenis pembiayaan yang ada di MARA, seperti sebagai contoh program usahawan lepasan institusi pendidikan MARA belia yang dipanggil Putra. Putra. Putra menggalakkan penyertaan golongan belia lepasan universiti untuk masuk ke sektor peruncitan dan sebagainya. Dan ada juga banyak lagi skim-skim pembiayaan lepasan SEMA yang dipanggil skim pembiayaan perniagaan khas wanita dan wanita dan sebagainya. Dan selain daripada agensi pembiayaan, MARA juga memberi pengetahuan dan juga membina kemahiran belia melalui agensi seperti Giat MARA yang menawarkan pelbagai kursus-kursus jangka pendek dan sederhana untuk menambah kemahiran di kalangan para belia, supaya belia kita dapat, orang kata, selain daripada pembiayaan, tetapi mereka dapat juga menambah kemahiran, pengetahuan, supaya bila mereka nak menceburi dalam satu-satu bidang perniagaan, sebagai contoh, mereka sudah ada kemahiran yang lengkap untuk pastikan perniagaan mereka itu berjaya. Itu soal begitu. Hari ini kita sedia maklum merupakan Hari Belia Negara, walaupun disambut pada 15 Mei saban tahun, tapi hari ini sambutannya diadakan pada 15 Ogos. Jadi mungkin Datuk boleh ketengahkan apa antara ciri yang perlu ada dalam kalangan belia ini untuk menjadikan mereka berdaya saing dan juga lebih proaktif dalam menerima cabaran sekarang ini, khususnya dalam tempoh pasca COVID-19 ini.
Saya fikir kalau tanya saya apakah ciri-ciri yang perlu ada kepada para belia ialah yang pertamanya rajin. Betul. Rajin untuk membuat sesuatu usaha untuk memajukan diri mereka dan sifat sabar juga. Orang kata menghadapi cabaran kerana kalau kita cuba satu-satu usaha itu, kita gerakkan satu-satu usaha, tak semestinya ianya akan terus berjaya. Dan sabar itu penting, kita kena tekun, terus istiqamah, menyelesaikan usaha-usaha yang kita susun itu. Dan yang paling penting ialah belia perlu ada ilmu pengetahuan. Ciri-ciri yang sangat penting. Kerana apa pun sekali kita nak berjaya, ilmu itu sangat penting. Ilmu kita boleh dapat dalam pelbagai cara. Sama ada dari segi orang kata pembacaan ataupun yang paling penting pengalaman. Kita menghadapi sendiri pengalaman secara praktikal dalam salah satu bidang dan saya yakin antara 3 ciri-ciri itu cukup signifikan untuk memastikan para belia kita terus dapat orang kata kejayaan terutamanya dalam bidang yang mereka ceburi. Macam mana yang Datuk katakan tadi, belia perlu ada ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan tu jangan kita belia hanya menunggu untuk diberi, tetapi belia sendiri perlu mencari ilmu pengetahuan. Dan saya yakin selain ilmu pengetahuan, kemahiran juga penting untuk diterapkan bagi memberi satu ilmu pengetahuan untuk menjalankan penjagaan. Dan bagi Mara sendiri, tadi Datuk ada ceritakan mengenai antara bantuan yang diberikan kepada golongan belia. Jadi peranan lain yang dilakukan oleh Mara bagi memastikan para belia itu mempunyai sifat kepimpinan ataupun sifat kepimpinan yang tinggi untuk menjadi usahawan. Bagaimana itu? Saya fikir selain daripada memberi pembiayaan dan juga menyediakan kursus-kursus untuk latihan dan sebagainya, Mara juga mempunyai pelbagai institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, Kolej Politek Mara, Uni KL dan banyak lagi. Kolej Mara dan sebagainya. Ini adalah salah satu lagi cabang pendidikan yang mampu memberi nilai tambah kepada para belia. Dan kita lihat semua institusi pendidikan dalam Mara ini kebanyakannya sudah mendapat pengiktirafan daripada badan-badan antarabangsa. Saya ambil contoh Uni KL mempunyai kerjasama dengan British Malaysian Institute, BMI, dan juga GMI, German Malaysian Institute. Mereka mempunyai kolaborasi dengan institusi-institusi yang mendapat akreditasi di peringkat antarabangsa supaya setiap belia yang lahir daripada kilang Mara ini bukan saja boleh diterima di peringkat Malaysia ataupun kebangsaan, tetapi mereka boleh dipasarkan ke seluruh dunia, ke negara-negara maju untuk mereka pastikan bahawa bidang-bidang yang mereka sertai itu mampu mencipta kejayaan. Betul. Datuk, kita tengok sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini, kita tengok ramai golongan belia yang turun padang menunjukkan sifat kesukarelawanan mereka membantu golongan yang terjejas akibat daripada impak pandemik COVID-19 ini. Mungkin Datuk boleh terangkan apa antara peranan dan juga sumbangan belia untuk negara kita khususnya dalam pasca COVID-19 ini untuk membantu masyarakat lebih yang terjejas khususnya akibat pandemik COVID-19 ini? Saya lihat dalam tempoh COVID-19, pandemik COVID-19 ini, belia cukup agresif, cukup aktif membantu dari segi aktiviti kesukarelaan. Kita lihat bagaimana para belia melalui persatuan-persatuan belia ataupun secara individu bergerak mengumpul dana, bukan saja bergantung kepada kerajaan, tetapi belia juga mengambil inisiatif sendiri berhubung dengan pihak swasta sebagai contoh untuk mendapatkan dana dan juga tajaan bagi membantu dari segi barang-barang makanan, saluran-saluran kit makanan kepada mangsa terjejas. Bukan itu saja, mereka juga banyak
membantu agensi kerajaan turun padang mengedarkan topeng muka sebagai contoh dan juga mencari pembiayaan topeng muka. Ini saya lihat satu perkembangan yang positif kerana di bahu belialah orang kata sandaran kita untuk memastikan bahawa generasi yang lahir di negara kita ini tidak hanya mementingkan diri mereka tetapi mereka ada satu sikap yang ingin membantu masyarakat, menyumbang balik. Instead of mereka tanya apa yang mereka dapat sumbangan kerajaan ataupun negara kepada mereka, tapi kita nak lahirkan belia yang mempunyai satu kesungguhan untuk kembali menyumbang kepada pembangunan dan juga orang kata kesejahteraan rakyat Malaysia. Baik, Datuk. Mungkin Datuk ingin kongsikan sedikit harapan Datuk kepada golongan belia sempena dengan Hari Belia ini, baik daripada segi mereka untuk mengukuhkan ekonomi mereka sepanjang pandemik COVID-19 ini. Bagaimana? Sedikit harapan Datuk bagaimana? Saya berharap bahawa para belia dapat terus berfikir di luar kotak. Kita kena bertindak secara orang kata norma baru, cara yang lebih baru, kreatif, dan saya lihat satu antara perkara yang positif yang berlaku di semasa COVID-19 pandemik ni adalah budaya orang kata menguruskan kehidupan kita secara online. Kita lihat orang dah makcik-makcik pun dah mula beli makanan guna food panda secara online. Dulu mereka tak biasa benda ni. Dan saya lihat ini satu perkembangan yang baru yang belia kena ambil peluang ini supaya belia yang ada di negara kita dapat cuba meneroka peluang-peluang ekonomi dalam bidang orang kata yang lebih sophisticated, lebih canggih untuk kesejahteraan mereka, ekonomi mereka. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin, Ahli Majlis Penasihat Mara Corporation atas perkongsian mengenai usaha untuk memperkasakan sosioekonomi belia, khususnya sempena sambutan Hari Belia pada hari ini. Dekad ini, dekad anda. Itu tema untuk sambutan Hari Belia untuk kali ini. Dan sebenarnya Syamira, kita nak ke mana sekarang ni? Kita akan ke Kedah, kita Alostar bersama dengan penyampai kita Fakrul Razi Ismail yang akan menceritakan mengenai penduduk di kawasan Temco terus terima bantuan daripada pelbagai pihak bekalan makanan mencukupi. Jadi kita lihat Fakrul Razi telah sedia. Silakan. Fakrul di sana. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bila saudara, kita pada pagi ini kita akan berita langsung dari Alostar Kedah, dan topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini pastinya berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran ataupun lebih dikenali sebagai TEMCO. Dan hari ini merupakan hari yang ke-13 TEMCO dilaksanakan di dua daerah di Kedah, iaitu di Kubang Pasu dan juga Padang Terap. Ia melibatkan 4 mukim, iaitu 3 mukim di Kubang Pasu dan 1 mukim di Padang Terap. Dan pastinya bantuan-bantuan telah pun disalurkan kepada penduduk-penduduk yang terlibat. Dan untuk mengupas dengan lebih lanjut apakah bantuan-bantuan yang telah disalurkan kepada penduduk, bersama saya ketika ini adalah Exco Kebajikan Negeri Kedah, YB Halimatun Saadia Saad, ataupun lebih dikenali sebagai YB Kak Tun. Jadi YB, terima kasih sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi YB, boleh ulas sikit apakah bantuan-bantuan yang telah pun disalurkan kepada penduduk terlibat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, daripada bantuan-bantuan yang kita salurkan kepada penduduk yang terlibat dengan TEMCO ni, terutamanya di daerah Kubang Pasu yang melibatkan 9 kampung, iaitu Kampung Napo, Kampung Napo Ulu, Kampung Belukak, Kampung Tebing, Taman Sri Hosba, Kampung Natui, Cocok Mokkan, Kampung Bedang Dalam. Jadi semuanya bantuan-bantuan untuk fasa pertama telah pun diuruskan oleh Pusat Khidmat Wakil Rakyat di Bukit Hitam, iaitu Pusat Khidmat Kak Tun sendiri, yang mana kita telah memberi kotak sentuhan kasih. Di dalamnya ada bekalan makanan, ada beras, ada gula, ada kopi, ada teh, ada susu, ada minyak masak,
pula kan. Lepas tu ada PEMAS untuk kita salurkan kepada penduduk-penduduk yang terlibat. Dan alhamdulillah untuk fasa kedua kita akan bermula pada Ahad nanti, yang mana kita akan kotak-kotak bantuan ni pula adalah dari bakul makanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi 2,000 pek makanan telah pun sampai di pusat PKOB di daerah Kuang Pasu, iaitu di Dewan Tengku Anum, untuk kita kumpul makanan-makanan untuk kita agihkan. Kak Tun juga terima kasih kepada NGO yang banyak membantu kita di kala tempoh TEMCO ni, yang mana ada banyak juga daripada NGO yang telah pun menyalurkan bantuan mereka, terutamanya yang dah sampai kepada Kak Tun daripada THB sendiri sebanyak 100 pek makanan telah pun kita siapkan untuk fasa kedua, dan juga Yayasan Petronas 500 pek makanan, ini yang NGO punya, dan juga daripada Yayasan Sultanah Bahiyah pun ada juga menyumbangkan pek makanan, dan juga Persatuan Pengguam Negeri Kedah yang memperuntukkan RM30,000 untuk membeli makanan. Ini mau diuruskan oleh pusat bencana di daerah Kuang Pasu. Di samping itu juga di bawah portfolio YB Cikgu Man juga, iaitu di bawah Kementerian Pembangunan Pertanian, mereka juga telah memberi sayur-sayuran, barangan basah untuk kita beri kepada penduduk setempat, dan dia juga telah diagihkan. Jadi Kak Tun terima kasihlah kepada NGO yang terlibat secara langsung, yang telah menyalurkan banyak bekalan makanan untuk disalurkan kepada penduduk yang terlibat dengan TEMCO. Dan Kak Tun berharap supaya masyarakat di kawasan TEMCO ini bersabar dengan ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab orang yang sabar pasti nikmatnya kita akan dapat ganjaran pahala di akhirat nanti. Jadi Kak Tun menyeru juga kepada mereka yang mana ada masalah, kalau ada masalah kecemasan yang perlu kita selesaikan untuk ke hospital kan, insya-Allah kita laporkan kepada pusat PKOB di daerah Kuang Pasu, dan insya-Allah kita akan membantu dengan kadar segera. Sekali lagi Kak Tun menyeru kepada masyarakat yang berada di kawasan TEMCO, patuhi larangan SOP yang telah kita tetapkan. Insya-Allah kita akan menang dalam melawan pandemik COVID-19 nanti, insya-Allah. Jadi Kak Tun, pastinya kawasan TEMCO ni SOP tu lebih ketat berbanding di kawasan-kawasan lain. So bagaimana bantuan tersebut diagihkan kepada penduduk? Siapa yang agihkan dan waktu bila bantuan tersebut diberikan? Okey, Kak Tun mula menyalurkan bantuan pada 7 bulan yang lalu. Kita gunakan pada Dewan Orang Ramai. Contohnya di Pekan Napos sendiri kita ada Dewan Orang Ramai sebab dia ada satu dewan yang besar di tepi jalan saja. Jadi tempoh cara pengagihannya kita panggil ketua isi rumah yang mempunyai gelang berwarna putih dan juga pink, yang tu kena ada 2 gelang, gelang pink dan gelang putih. Jadi ketua isi rumah ni boleh mai ke pusat pengagihan kotak sentuhan kasih ni untuk bawa kad pengenalan ni. Kita daftar mereka dulu supaya yang hadir tu betul-betul ketua isi rumah, dan mereka juga telah pun membuat seringan. Itu yang wajib yang kita perlu beri keutamaan. Jadi alhamdulillah di situ kita ada penjarakan yang kita segala bantuan ni akan kita bekerjasama dengan rela, bekerjasama dengan APM dan juga polis PDRM untuk mengawal keadaan, dan SOP yang telah ditetapkan, penjarakan, pakai mask, semua tu memang dah patuhi, alhamdulillah. Jadi masyarakat di sana lah ni dah betul alert dengan apa SOP yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih YB Kak Tun sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi kepada anda di luar sana, patuhilah PKPP, dan bagi penduduk di kawasan TEMCO, patuhilah SOP yang telah ditetapkan. InsyaAllah kalau kita ikut peraturan yang telah ditetapkan, kita teguh, kita menang. Jadi itu saja perkembangan daripada Alustar Kedah untuk pagi ini. Kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Fakrul atas perkongsian di Kedah. Baik, sebelum saya teruskan dengan segmen pada ketika ini, kita saksikan kliping yang disediakan.
satu saja, pilihan hati tiada dua. Aku ingin cantik lawa, pastinya jenama penjubina. Itu dia Bangkit bersama Bena Legacy tu kira lagu rasmi Bena. Ya, saya. Sedap lagu dia. Baik, untuk segmen ketika ini kita bersama dengan dua tetamu di kanan dan di kiri saya iaitu Platinum Leader iaitu Puan Nur Adila Najwa dan juga Atika Syamsuddin iaitu Leader. Baik, untuk permulaannya terus saja kita perkenalkan apa produk di depan saya ni. Silakan. Okey, Adila start dulu. Baik, Adila start. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adila Najwa. Saya adalah Platinum Leader Bena Legacy. Okey, terima kasih Syamira dan terima kasih RTM kerana menjemput kami hari ini. Okey, seperti video klip yang anda tonton tadi, kita sebenarnya baru lepas launching produk baru Bena Legacy iaitu Birdnest Trio Cleanser. Ni. Birdnest Trio Cleanser ni kelebihan dia ada 3 bahan utama yang killer. Okey, dalam ni ada birdnest, ada arang batu dan juga bahan yang paling jarang sekali digunakan oleh produk-produk lain di luar sana adalah lendiran siput. Okay. Dia sangat bagus untuk menyelesaikan masalah seperti tonal kulit tak sekata, jerawat, jeragat, parut, kulit kusam dan juga blackhead dan whitehead. Itu untuk Birdnest Trio Cleanser ni lah. Lepas tu produk lain yang di bawah naungan Bena Legacy ada juga Birdnest Advanced Ampule. Yang ni ampule yang bertindak secara 3 dalam 1. Dalam ni dah ada serum, essence dan juga ampule. Jadi memang jimat sangat, dah tak perlu dah nak beli serum asing, essence asing kan. So satu botol ni dah cukup dah. Lepas tu produk kita yang seterusnya adalah Birdnest Cream. Birdnest Cream ni pertama di Malaysia, bedak sejuk moden yang kita inovasikan menjadi texture cream. Okay, itu bahan produk-produk yang di bawah naungan Bena Legacy. Kiranya cleanser ni setahu saya sebelum ini saya lihat Bena Legacy mempromosikan ampule dan juga Birdnest Cream ni. Jadi ini adalah produk pertama daripada Bena Legacy, baru dilancarkan 8 Ogos yang lalu. Baik, kepada Atika saya nak cerita tentang bahan-bahan yang ada dekat dalam ni. Ampule ni, dan saya difahamkan dalam ni ada niacinamide. Bagi saya suka kalau ada produk yang mengandungi niacinamide kerana niacinamide seperti mana kita tahu dia sangat membantu untuk mengatasi masalah jerawat dan juga alpha-arbutin dalam ni pun ada untuk mencerahkan kulit. Jadi selain itu antara kebaikan yang ada di produk-produk Bena Legacy ni. Sila. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, saya Atika, Leader Legacy. Terima kasih Mira jemput hari ini datang. Okey, untuk set untuk BNA ni, okey, kita ada alpha-arbutin macam yang Mira cakap tadi. Kita ada cinnamide semua tu memang boleh merawat kita punya masalah jerawat, jeragat, boleh memudahkan kita punya tonal kulit yang tak sekata tu. Yes. Betul. Dia kalau kita guna dah jimat lah. Dia dah ada serum, dia dah ada ampule, dia dah ada essence dekat dalam. Baik, selain kita mempromosikan mengenai kebaikan produk-produk Bena Legacy ini, kita juga sebenarnya Bena Legacy dia memberi peluang kepada usahawan wanita untuk menceburi menjadi ejen kerana dapat menjana pendapatan. Jadi sesiapa boleh terangkan mengenai ejen, dan sebelum itu kita dapat lihat dulu di kaca TV cara-cara penggunaan cleanser Bena Legacy. Kita pakai 2 kali sehari, betul? Betul. Selain daripada tu dia boleh jadi makeup remover dan juga cleanser. Dia bertindak secara 2 dalam 1. Maksudnya kalau kita pakai foundation, pakai makeup, kita tak perlu pakai makeup remover dah pakai dia je dah terus pakai. Lagi satu yang bestnya tentang cleanser ni, dia ada butiran halus macam scrub. So bila kita gosok dekat bahagian hidung, biasanya hidung memang whitehead tu memang susah. Tapi bila kita pakai Birdnest Trio Cleanser ni, dia ada butiran halus yang kita boleh gosok di bahagian hidung untuk menanggalkan blackhead dan whitehead. Jadi disebabkan ada scrub. Scrub tu adalah butiran halus. Jadi kita difahamkan kalau scrub ni kita tak boleh pakai hari-hari. Kita kena pakai selang sehari atau jadi ini pakai bukan scrub, dia hanya butiran halus seperti scrub. Jadi dia boleh pakai hari-hari. Dia boleh pakai hari-hari. Dia tidak akan menyebabkan iritasi pada kulit. Tak akan mengelupaskan kulit. Okay, baik. Berbalik kepada untuk membuka peluang kepada wanita menjadi usahawan Bena Legacy.
Jadi siapa boleh terangkan mengenai untuk menjadi ejen Bina Legacy ini sendiri bagaimana? Okey, saya sendiri leader Bina Legacy di area Selangor. Okey, alhamdulillah setakat ini kami mempunyai ramai ejen, lebih 5,000 orang termasuk stokis Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Brunei. Okey, alhamdulillah lah dalam 8 bulan kita dapat sales sebanyak 5 juta. Dalam masa sebulan? Ya, dalam masa 8 bulan tu. Oh, alhamdulillah. Sebulan. Sorry, sebulan. Okey, selain tu kita punya siapa yang join kita punya ni, kita akan guide dia macam mana nak buat marketing, macam mana nak macam mana nak cari ejen, semua kita akan guide anda daripada zero to hero. Sebenarnya founder sendiri yang akan coaching kita teknik-teknik yang proven. Seperti saya sendiri hasil daripada didikan teknik proven yang founder ajar, saya sendiri sebagai platinum leader berjaya hit sale sebanyak 706,000 sebulan, bulan lepas sahaja. Dan total sale saya sepanjang join Bina Legacy dah hit alhamdulillah 2.4 juta. Okay, baik. Bagaimana pula dengan harga promosi kepada penonton Sahabat Pagi Malaysia pada hari ini? Boleh kongsikan? Okey, untuk promosi ejen, kita promosi ejen serendah RM84. Anda layak menjadi ejen sah Bina Legacy. Selain itu anda akan mendapat benefit sepanjang hayat. Okey, benefit sepanjang hayat tu saya nak terangkan, jika next HQ naikkan harga, anda akan tetap mendapat harga promo ni sampai bila-bila. Kalau lepas tu dia upgrade level stokis ke leader, master leader, anda akan dapat promo harga ejen promo tu. Ini RM84 bayar untuk menjadi ejen. Ya, itu untuk set combo. Dia akan dapat 3 ampol, tiga ampol, 3 BNC. So dia akan dapat 6 barang. Kita tak ada yuran pendaftaran. Ya, kita tak ada yuran pendaftaran. Kiranya beli produk boleh terus menjual. Yes. Tak termasuk dengan cleanser. Cleanser lain pula. RM42 saja. Kita buat asing. Promo asing. Jadi dengan harga RM84 mendapat 3 set combo, set combo dan juga automatik menjadi ejen. Ya, terus menjadi ejen. RM84 saja untuk jadi ejen. Alhamdulillah. Jadi mungkin juga boleh kongsikan feedback daripada pengguna yang telah menggunakan rangkaian Bina Legacy ni. Bagaimana dengan apa maklum balas daripada pengguna sendiri? Okey, alhamdulillah rata-rata kita mendapat feedback positif daripada pengguna, dan juga lepas mereka guna, mereka dapat result tu okey pada mereka, terus sign up jadi mini agent ataupun dropship. Ramai kita punya agent kebanyakannya daripada pengguna sendiri. Betul. Yes. Kalau kita nak jadi agent untuk apa-apa produk, memang kita kena try dulu. Ya, betul. Tak pernah cuba kita nak jual dekat macam mana kita nak terangkan pada customer apa dia punya result macam mana. So kita guna dulu baru kita boleh jadi agent. Jadi selalunya berapa tempoh masa yang diperlukan ataupun berapa botol lah kita perlu pakai untuk mendapatkan hasil yang memberangsangkan? Bagaimana? Okey, dalam 3 minggu, 3 set je anda boleh dapat result tu. Selalunya yang penting konsisten. Kena guna dia konsisten, jangan hari ni guna besok tak guna, memang kita susahlah nak dapat result tu. Kalau macam tak konsisten tu saya suka pakai sebulan je, lepas tu tukar-tukar. Jadi ramai macam tu. Memang kita tahu bila kita bagi tahu diorang, okey try konsisten, insya-Allah akan nampak result. Yes, bila diorang konsisten tu memang nampak result tu. So diorang macam terima kasih sangat sebab bagi, kita akan guide juga walaupun customer, kita akan guide macam mana cara nak pakai. Kita akan bagi tahu okey kena konsisten. Macam tu, insya-Allah diorang akan follow. Sama dalam lebih kurang 3 botol lah. Satu botol tu berapa boleh tahan? Dia tengok pada penggunaan kita. Kalau kita hari-hari guna, dalam sebulan boleh tahan. Dia paling maksimum sebulan lah. Macam tu. Kalau kita selalu guna, dalam setengah bulan tu tahan untuk 1 set. Baik, terima kasih atas perkongsian mengenai Bina Legacy, dan terima kasih kedua-duanya kerana sudi memeriahkan set SPM pada hari ini. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan rakan kita di Terengganu yang akan berkongsikan mengenai bekalan darah sentiasa diperlukan di Terengganu. Baik, sebelum itu kita ke Perak dulu bersama dengan rakan kita sana untuk memberi perkembangan mengenai Hari Penamaan Calon di Tanjung Malim, Perak. Silakan Ain. Munawar Syamira, saya masih lagi di Dewan Seri Tanjung ini, Majlis Daerah Tanjung Malim untuk proses penamaan calon bagi PRK N58 Dun Slim. Dan ketika ini pukul 9 pagi, tepat pukul 9 pagi bermulalah secara rasmi pendaftaran untuk proses penamaan calon bagi calon-calon yang ingin bertanding untuk PRK kali ini. Dan walaupun pusat penamaan ini dibuka pada pukul 9 pagi, kelihatan seorang calon yang hadir ke Dewan ini lebih awal, kira-kira pukul 8.20 pagi. Bagaimanapun beliau diminta untuk menunggu di luar perkarangan Dewan
sehingga pusat penamaan pada hari ini dibuka pada pukul 9 pagi. Dan untuk makluman juga, di sini juga turut disediakan kemudahan bagi untuk membawa calon berikutan jalan ke pusat penamaan ini agak jauh. Dan bagi memperincikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan proses penamaan calon pada pagi ini, bersama dengan saya ketika ini Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Sulizmi Effendi Sulaiman. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan, boleh Tuan ceritakan sikit dari segi persiapan setakat ini pihak polis bagaimana? Okey, Assalamualaikum dan juga selamat pagi tuan-tuan. Sebenarnya bermula daripada Dun Slim N58 ini kosong setelah kematian penyandangnya arwah Datuk Kushairi pada 15 Julai. Pihak IPD Mualim sendiri telah mengadakan beberapa siri mesyuarat sebagai perancangan awal untuk kita menghadapi satu pilihan raya yang bakal diadakan dalam tempoh 60 hari setelah kursi DUN dikosongkan. Jadi oleh kerana dalam tempoh ini kita masih lagi di dalam situasi COVID-19, di dalam tempoh PKPP, maka pihak IPD Mualim terpaksa mengagihkan penugasan untuk tugasan hakiki dan juga tugasan pemantauan PKPP. Jadi dengan beberapa kekuatan anggota yang tinggal, kita terpaksa meminta bantuan sumber manusia daripada pihak kontijen. Alhamdulillah, hasil daripada penyelarasan dan juga meeting yang dibuat oleh Datuk Ketua Polis Perak, beliau telah memberi bantuan sumber manusia yang diambil daripada beberapa IPD di sekitar Perak untuk membantu pihak polis IPD Mualim untuk menghadapi pilihan raya ini. Jadi di samping itu juga memandangkan pilihan raya ini bukanlah satu event yang biasa bagi masyarakat kita yang mana biasanya 5 tahun. Oleh itu begitu juga polis kadang-kadang tidak familiar dengan apa juga undang-undang berkaitan pilihan raya. Maka oleh itu kita bekerjasama dengan pihak SPR dan juga di pihak polis sendiri telah membuat beberapa latihan kursus dan sebagainya berkaitan bagaimana untuk meningkatkan maklumat ataupun knowledge berkaitan akta kesalahan pilihan raya, bagaimana untuk menangani situasi-situasi ketenteraman awam sekiranya berlaku, dengan yang mana kita telah membuat latihan Light Strike Force, satu tim di bawah Jabatan KDNKA selama 3 hari, khusus untuk menangani apa juga kacau ganggu awam yang boleh mengganggu ketenteraman masyarakat lah. Dan di samping itu juga kita beberapa kali membuat latihan serta perbincangan dengan pihak pejabat daerah yang mana kita selalu berhubungan untuk mendapatkan bantuan daripada agensi-agensi di bawah pegawai daerah. Jadi setakat ni saya boleh katakan pihak polis IPD Mualim berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Alhamdulillah, saya percaya dan yakin kita pihak polis bersedia untuk menghadapi pilihan raya kecil N58 Dun Slim ini. Dan kekuatan yang kita terima, kekuatan bantuan sumber manusia yang kita terima daripada IPD lain untuk penamaan calon sini saja memadai, mencukupi di dalam norma baru PKPP ini. Tuan, difahamkan untuk proses penamaan calon pada hari ini juga beberapa jalan ditutup bagi memudahkan pergerakan. Boleh Tuan kongsikan sikit? Baik. Kita sebenarnya memang telah merancang untuk menutup jalan. Bukanlah jalan laluan yang sibuk, kita menutup jalan laluan yang tidak sibuk yang mana akan digunakan oleh calon-calon yang bakal bertanding. Contohnya kita telah asingkan laluan jalan wawasan, lorong wawasan untuk pergerakan calon pencadang dan juga penyokong, seorang penyokong di laluan tersebut. Maka kita telah meletak satu halangan. Tujuannya bukan apa, tujuannya adalah untuk
mengelakkan ribuan penyokong yang sebagaimana biasa hadir bersama-sama calon dan juga pencadang, ya. Tetapi di dalam norma baru ini, SOP di bawah PKPP bagi pengendalian pilihan raya kecil yang dikeluarkan oleh SPR, penyokong parti tidak dibenarkan berarak atau berhimpun sepanjang penamaan calon. Maka sebab itu saya mengambil keputusan untuk menutup lorong yang biasa pada PRU lepas digunakan oleh penyokong-penyokong ini. Begitu juga dengan laluan persekutuan. Saya tidak tutup laluan tersebut, cuma saya membuat satu lorong yang dihadang dengan kod sebagai laluan calon seorang penyokong dan seorang penjadang dari parti yang berlainan. Tuan, memandangkan selepas ini pukul 10 tamatnya proses penamaan calon dan akan tahu siapa yang akan bertanding untuk PRK kali ini. Nasihat daripada Tuan sendiri untuk parti-parti yang akan bertanding nanti. Okey, nasihat saya kepada bakal-bakal calon yang akan bertanding pada pilihan raya kecil N58 DUN ini, sebagaimana biasalah, kita pihak polis bertanggungjawab di atas keselamatan. Kita membantu pihak SPR dari segi keselamatan, lalu lintas dan juga pematuhan PKPP ini. Jadi kita bukan di dalam zaman sebelum PKPP kita boleh bebas bergerak dan sebagainya. Tetapi di zaman PKPP ini banyak SOP-SOP yang perlu diikut oleh calon. Contohnya sewaktu datang tadi, calon datang, mereka perlu diambil suhu, direkod kehadiran. Itu adalah basic di dalam SOP PKPP. Jadi nasihat saya kepada calon-calon ini, terutamanya apabila berkempen, mereka hendaklah mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kalau di dalam PKPP SOP yang telah ditetapkan bagi tujuan berkempen, kehadiran peserta hendaklah maksimum 250 orang dan di dalam tempat yang bertutup, atau berpagar. Tujuannya bukan apa, untuk kita meletak satu kaunter untuk kita counting peserta yang datang mengikut keluasan, maksimum 250. Dan di luar PKPP, bagi kempen secara bergerak dan juga kempen secara tertutup ini, amalan biasalah dalam berkempen, pihak penganjur perlu mendapatkan permit dari pihak polis. Itu saja. Terima kasih Tuan. Jadi saya kira setakat itu dulu lintas langsung dari kami di PRK DUN Slim ini. Kembali semula kepada Munawar dan Syamira di Angkasa Puri. Silakan. Itulah dia tadi infografik berkenaan dengan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N58 Slim Perak. Jadi ada beberapa tarikh penting seperti tarikh pengundian awal dan juga tarikh mengundi yang perlu diketahui, dan proses pilihan raya kecil ini dilakukan dalam keadaan norma baharu dan mengikuti SOP seperti yang ditetapkan. Bagi membendung penularan COVID-19 lah. Okey, baik. Tadi saya cakap kan kita akan ke Terengganu. Sekarang baru kita nak ke Terengganu. Kita lihat rakan kita di sana, Siti Jamilah Hanim, dilihat sudah pun bersedia di sana. Silakan Siti Jamilah.
Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini langsung dari Terengganu, saya bawakan dari unit transfusi darah HSNZ Kuala Terengganu, di mana hari ini berlangsungnya satu program derma darah anjuran NGO Warisan. Dan bersama saya hari ini Presiden NGO Warisan, Cik Muhammad Ibrahim Cik Gani. Assalamualaikum Cik. Jadi program hari ini, apa sebenarnya yang membuat pihak Cik terpanggil untuk menderma darah? Okey, jadi kami dimaklumkan oleh ahli-ahli NGO kami, khususnya di Kuala Terengganu, mengatakan bahawa hospital Kuala Terengganu ini memerlukan darah. Jadi atas inisiatif itu, kami beberapa orang ahli, lebih kurang 30 orang lebih lah, ke 40 orang, hari ini menganjurkan satu program derma darah bagi membantu tabung darah Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Jadi buat makluman juga, program ini adalah program kali kedua sebenarnya. Dan tahun lepas kita dah buat juga. Tahun ni kita buat lagi, memandangkan pula kita tahu ini adalah bulan kemerdekaan. Jadi untuk memupuk semangat di kalangan ahli bagi membantu insan-insan yang memerlukan, bersesuaian dengan tema NGO kami, iaitu program Sahabat Kerja Amal. Jadi NGO kami bukan sahaja buat program derma darah, seperti insyaAllah kita akan usahakan seperti van jenazah percuma, van Sahabat Kerja Amal untuk membantu masyarakat, dan bermacam-macam program kita dah lakukan di negeri Terengganu ini, yang kata orang tu hanyalah lebih kepada kerja kemasyarakatan. Okey, terima kasih Cik. Dan hari ini juga saya bawakan Ketua Unit Transfusi Darah HSNZ Kuala Terengganu, Dr. Muhammad Muhaimin Kambali. Jadi Doktor, seperti yang sedia maklum, ini kali kedua kita bersiaran dalam SPM. Sepanjang tempoh PKP sehingga PKPP akan berakhir 31 Ogos ni, bagaimana bekalan darah untuk HSNZ sendiri? Okey, beberapa minggu lepas memang kami ada kekurangan bekalan darah, terutamanya bekalan darah A. Sebab kita ada beberapa A, B, ABO. Jadi kumpulan darah A ni yang agak kekurangan, dan kita telah membuat beberapa tindakan plan action, yang mana kita buat hebahan media sosial, dan kita juga membuat panggilan telefon kepada penderma-penderma kita yang ada dalam database, untuk yang terutamanya yang kumpulan darah A, untuk hadir datang menderma darah. Jadi sambutan amat menggalakkan, alhamdulillah. Setiap hari kita buat program di sini dan juga di luar. Dan di luar sampai ada beberapa tempat yang kita terpaksa tutup awal. Maksudnya kita tak, sebab kita target dalam 30-50 orang, yang datang hampir 100. Jadi terpaksa kita tutup dulu, sebab kita tak nak berlaku kesesakan. Jadi sebenarnya antara faktor yang menyumbang kepada perkara ini ialah kerana kita kehilangan tempat derma darah, iaitu di IPTA, IPTS dan kolej-kolej lah. Sebab pelajar-pelajar semua balik dan tiada pelajar di tempat situ, dan kami tak boleh buat di tempat biasa kami. Sebab golongan-golongan pelajar ni menyumbang lebih kurang dalam 30% dalam bekalan darah kami lah. Jadi oleh itu kami, bila pelajar-pelajar tak ada, jadi kami terpaksa mengubah daripada pelajar ni kepada golongan-golongan orang awam. Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk menyerulah kepada mereka-mereka di luar yang ada persatuan, kelab ataupun tempat pekerjaan, pejabat dan sebagainya, yang ada berminat, kalau boleh, untuk menganjurkan kempen derma darah. Syaratnya tak susah. Satu je syaratnya. Syaratnya adalah ada orang yang nak derma darah. Dan kita akan buat lautan tapak. Hubungi kami di melalui tabung darah hospital, ataupun boleh PM di Facebook Derma Darah Terengganu kita. Seterusnya kita akan buat lautan tapak, melihat kesesuaian tempat situ sesuai atau tidak untuk derma darah. Kalau tak sesuai, kita akan cari kawasan sekitar yang sesuai, ada dewan dan sebagainya. Kalau tak ada juga, kita boleh buat di sini. Macam hari ini yang mana NGO Warisan buat, dia buat di sini, di hospital, di tabung darah hospital, dan mereka boleh hadir pada waktu yang ditetapkan. Ataupun kami juga boleh boleh bagi perkhidmat pengangkutan percuma. Kalau mereka tidak ada pengangkutan, kita boleh bawa bas ke van ke untuk ambil dia orang datang ke sini. Janji nak derma darah. Jadi itu antara strategi-strategi yang kami tetapkanlah, sebab di sini Terengganu kami memerlukan 50 unit darah setiap hari. Maksudnya setiap hari kena ada 50 orang derma darah. Jadi itu antara yang kami harapkan daripada mereka di luar sana. Kalau boleh, hubungi kami untuk kita buat kempen derma darah di kawasan anda.
InsyaAllah. Doktor, setakat ni dah berapa banyak bekalan yang dapat dikutip oleh pihak HSNZ sendiri? Alhamdulillah hari ini kita dah ada lebih kurang 500 lebih payung darah hasil daripada kita punya tindakan-tindakan yang telah dibuat. Jadi bekalan darah di negeri Terengganu telah pulih seperti sedia kala. Cumanya kita perlu ingat darah sentiasa digunakan. Jadi nak tak nak memang kena buat selalulah program-program sebegini. Okey, terima kasih doktor. Itulah dia antara perkongsian oleh Ketua Unit Transfusi Darah HSNZ Kuala Terengganu. Dan buat semua penonton Setia TV1, bagi yang ingin menerima darah, boleh menghubungi pusat-pusat darah di seluruh negeri ini. Jadi saya rasa ini saja dapat saya kongsikan setakat ini. Kembali pada rakan tugas dan Angkasa Puri, silakan. Virus perlu dihapuskan. Nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes, mana boleh sembuh dengan pembasmi kuman. Nyamuk Aedes adalah kita gunakan, ada lagi racun serangga. Itu baru sesuai. Assalamualaikum dan salam ceria buat semua penonton. Pastikan saya edisi khas di Selamat Pagi Malaysia. Alhamdulillah, kembali lagi saya di sini akan membawakan apakah perkembangan terkini dan juga ada juga penyebaran berita palsu yang perlu kita hapus, kita hagis dan kita buang jauh-jauh. Mari kita mulakan. Ini dia untuk makluman anda. Warga negara asing yang dibenarkan memasuki Malaysia perlu membayar caj kuarantin dan fee ujian pengesanan COVID-19 sebaik tiba di pintu masuk antarabangsa Malaysia. Boleh nampak jelas ya. Kita tengok kat sini. Jadi kepada anda untuk makluman, warga asing ya yang dibenarkan masuk kenalah perlu membayar caj kuarantin dan fee ujian pengesanan COVID-19 sebaik tiba di pintu masuk antarabangsa Malaysia. Itu maklumat yang perlu anda tahu. Lagi apa lagi yang perlu anda tahu? Ini kita besarkan sikit dahulu. PDRM tidak akan berkompromi. Ingat, tidak akan berkompromi dengan sebarang elemen gangsterism termasuk tindakan mereka yang mengugut mana-mana pemberi maklumat berkaitan kes jenayah. Mana anda dah berikan maklumat ada berlakunya jenayah, lepas tu pula adalah insan-insan yang baik mulia ni pergi ugut anda. Anda boleh laporkan kepada mana? Ke balai polis yang berdekatan supaya anda selamat. Ya, ingat PDRM tak akan berkompromi. Dan ini pula untuk maklumat anda, PKPP, caj kuarantin wajib di ILA dikurangkan dari RM150 kepada RM100 sehari. Caj hotel masih lagi kekal. Jangan semuanya nak kurang, tak nak bayar. Yang ni semua dah ada bagi kurang dah ni. Caj kuarantin wajib di ILA dikurangkan dari RM150 kepada berapa? RM100. Pandai. Apa lagi yang perlu anda tahu? Semua pejabat kerajaan dan sekolah yang terletak dalam kawasan Temco di Kuala Sanglang, Perlis ditutup. Kerajaan negeri diingatkan agar tidak mendahului kerajaan persekutuan dalam membuat peraturan berkaitan Akta 342. Dan saya sebelum ni pos malam pun ada kongsikan juga mana pejabat pos Malaysia pun tak dapat nak beroperasi ataupun menghantar barangan kepada anda bila ada berada di kawasan PKPD. Pentadbiran. Jadinya bagi anda yang tak dapat terima barang tu, mana barang saya dah post daripada tahun lepas tak dapat ni. Sabar, ada masalah sikit dia. Jadi tak dibenarkan masuk. Sebarangan masuk tak boleh kawasan PKPD. Dan ini pula, ya, jangan lupa, ayo sama-sama kita saksikan ayahanda kita semua, iaitu pelancaran Hari Belia Negara 2020 dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, pada hari ini 15 Ogos 2020 pada jam 3.30 petang, di mana sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123 juga di saluran TV1. Untuk mudah, anda boleh muat turun saja RTM Mobile ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Sekarang ni pula, ayuh kita ucapkan tahniah kepada siapa? Inilah dia. Syabas dan tahniah, setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada DIG Datuk Seri Ashley Sani Haji Abdullah Sani di atas pelantikan sebagai Timbalan Ketua Polis Negara yang baharu. Jadi alhamdulillah, tahniah. Dan untuk makluman anda, ada ni yang dok tanya saya ni, macam mana ni pelitup muka ni kalau yang bergejala kena pakai yang luar ni kat dalam ke? Tidak, KKM dah maklumkan bahawa yang putih di dalam, yang biru di luar. Dengar tu Kak Fifi? Kak Fifi pun ada tanya juga, betul tak caranya? Yang putih di dalam, yang biru di luar. Baik, sampai di sini saya dapat temani anda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok pada pukul 9 pagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Berehat seketika, jangan ke mana-mana selepas ini bersama dengan Munawar dan juga Syamira. Assalamualaikum dan salam pagi Sabtu.
Saksikan istiadat penggunaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan sempena sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2020. Langsung dari Istana Melawati, Putrajaya. Jam 10.50 pagi, TV1. Mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Biarpun negara kita dilanda ujian, dugaan, namun kita tetap bersatu. Kita ingin lihat semangat patriotisme ini sentiasa mekar dalam hati kita. Setiap tahun semangat ini akan kita perkukuhkan lagi di sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Mudah-mudahan dengan cara ini rasa cinta kita kepada negara tidak akan kunjung padam sampai bila-bila. Baik, bertemu kembali. Terima kasih kerana masih setia menunggu siaran Selamat Pagi Malaysia sehingga ke hujungnya. Dan sekarang ni kita ada lagi setengah jam lah untuk perakhiran. Jadi sekarang ini, tadi kita ada memberitahu ataupun berkongsi mengenai penjagaan kulit wajah, dan ketika ini pula kita akan pergi ke mahkota wanita iaitu rambut, dan kita bersama dengan pengasas Fiodora iaitu Puan Sakila dan juga Head of Department untuk bahagian pemasaran iaitu Nur Farahana bagi berkongsi mengenai produk daripada syarikat mereka. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sedia bersama dengan kami untuk memulakan set Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Baik, untuk permulaannya terus sahaja kita ingin perkenalkan shampoo pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. Shampoo Fedora ni adalah shampoo yang diraskan untuk merawat masalah rambut seperti kelomomor, rambut gugur, especially untuk yang lepas bersalin lah. Okey. So shampoo ni adalah special. Dia adalah shampoo 2 dalam 1, iaitu shampoo dan juga dah ada perapi dekat dalam dia. So dia bebas daripada bahan kimia. Itu yang specialnya, daripada SLES, ALES, paraben, dan bau dia sangat menyegarkan, sangat dingin. Jadi bagi Puan Farahana, bagaimana dengan feedback daripada pengguna yang telah memakai produk shampoo ini? Kerana shampoo ini dia 2-in-1. Dia ada di shampoo dan juga perapi, dan sudah tentunya shampoo ini menjimatkanlah kerana tidak perlu beli perapi kerana dalam ni dah ada perapi siasat. Jadi bagaimana dengan feedback daripada pengguna dan apa yang mereka katakan tentang shampoo ini? Okey. Sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah setakat ni memang kami dapat banyak sangat feedback daripada customer yang terutamanya ada masalah rambut gugur, kelemumur, kata-kata kulit kepala kan. Okey, saya nak share sedikit lah kan. Sepanjang kami buat jualan ataupun berusaha dengan customer ni, kami dapat feedback majority customer mempunyai masalah rambut gugur, kelemumur kan, kata-kata kulit kepala kan. Jadi yang untuk masalah rambut gugur tu saya nak share sikit. Kalau boleh tengok kat testimoni yang kami dapat ni, yang kami tunjukkan di sini, memang ada sebelum ni customer bagi tahu dekat kami dia mengalami masalah rambut gugur yang teruk sangat. Bayangkanlah kalau kita cuci rambut, sikat rambut, memang segumpal rambut gugur. Dia macam tengah ni memang ada yang botak sikit-sikit pun memang macam tu kan, sebab kita kesianlah kan, sebab itu adalah mahkota wanita juga kan. Okey. So alhamdulillah kita konsak dia, kita bantu dia. Alhamdulillah dia pakai shampoo Fedora ni dalam masa 2 minggu hingga sebulan
bulan, sekarang ni dah dapat perubahan yang boleh tengok tu. Daripada rambut gugur yang banyak yang teruk tu, sekarang tinggal dah sedikit. Maksudnya kalau gugur pun berapa helai saja, tak sampai 10 helai pun. Okey, saya nak share juga satu lagi. Ada customer ni, dia mempunyai anak yang mengalami masalah kelemamuan yang teruk, yang berkeruping tebal, yang boleh tengok dekat sini, dekat testimoni kami ni, sampai ibu dia cakap nak kena buat operation. Sebab terlalu keruping dia tu terlalu tebal kan. Kesian dekat anak dia kan, sebab masih kecil lagi. Tapi alhamdulillah ibu dia jumpa dengan shampoo Fedora ni, dan ibu dia kata apa, mencuba dulu ikhtiar dengan shampoo Fedora ni. Sekarang ibu dia cakap dalam masa tak sampai seminggu dah dapat perubahan. Maksudnya keruping dia tu kan dah berkurang. Dah berkurang, maksudnya makin menipis, dah beransur pulih. Dia punya pengesanan tu dapat lihat seawal seminggu pun boleh tengok. Okey, dengan penggunaan konsisten. Jadi mungkin Puan Sakila boleh terangkan tentang cara penggunaan shampoo ini. Okey, cara penggunaan shampoo ni kita boleh gunakan 2 kali seminggu ataupun mengikut jenis masalah rambut. Okey, tak semestinya kalau masalah rambut gugur guna seperti cara masalah kelemar. Okey, untuk kelemar cara penggunaan dia lebih kerap lah, dalam seminggu maybe 2 ke 3 kali. Tapi untuk masalah rambut gugur seminggu 2 kali. And then untuk yang ada bila dia punya problem tu dah settle kan, so dia bolehlah kurangkan cara penggunaan tu dalam seminggu sekali. Jadi shampoo ini memang khas untuk merawat masalah rambut seperti klimomo dan juga rambut gugur. Jadi macam Puan Sakila katakan tadi, bahawa shampoo ini kita kena pakai mengikut jenis masalah rambut kita. Jadi kalau kita nak jadikan shampoo ini sebagai shampoo harian, boleh tak? Boleh, sangat-sangat. Sangat-sangat boleh, sebab dia bebas daripada bahan kimia yang berbahaya tu. Malah kita punya anak-anak seisi keluarga boleh guna. Baik, kiranya shampoo ni dia ada banyak kebaikan kerana dia bukan saja merawat satu masalah rambut. Macam kalau kita lihat sekarang di pasaran ada shampoo tu, contohnya satu brand A ni dia ada 4 jenis shampoo untuk klimomo, untuk rambut gugur, tapi istimewanya shampoo ini dia ada semua sekali. Betul. Okey, jadi sekarang kita akan lihat clipping yang disediakan untuk melihat feedback daripada pengguna. Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak review satu jenis shampoo yang dimana Ika sendiri guna dan result dia memang sangat-sangat superb. Bagi sesiapa yang tak kenal tu shampoo apa, Ika memperkenalkan shampoo tu bernama Fedora. Nampak tak? Okey. First time Ika pakai shampoo ni, Ika dah fall in love sangat dengan result dia. Antara kebaikan yang Ika dapat, rambut Ika sekarang dah makin lebat. Dulu memang gugur teruk sangat. Kulit kepala Ika sekarang dah kurang gatal. Kelimomo Ika pun dah tak ada. Sekarang satu family Ika dah try shampoo ni. Memang Ika rasa sekarang giliran korang kot untuk try shampoo ni. Okey, baik. Ni saya tertarik tau. Lihat ada satu benda ni. Jadi kita nak Puan Sakila atau siapa yang boleh terangkan apa ini. Okey, kita bagi Cik Anna terangkan. Okey, so boleh tengok dekat sini. Ini adalah sebenarnya kami baru launching, iaitu new produk kami, iaitu sikat anti gugur eksklusif daripada Fedora. Okey, apa fungsi dia? Okey, kalau boleh tengok dia punya jari-jari ni sebenarnya nampak macam tajam tau. Tapi sebenarnya dia macam silikon, dia lembut saja. Kita pakai dekat bila kita gatal-gatal kan. Bila kita sambil shampoo ni, kita boleh gosok. Sebenarnya orang yang ada masalah keruping, kelemamuan tu memang sangat bagus untuk pakai, sebab kita bantu untuk hapuskan keruping-keruping tu. Lepas tu dia macam kalau kita selalu gatal-gatal, biarlah kita wanita bertudung kan, kadang-kadang gatal sikit kan. Boleh juga sambil bershampoo tu, sambil cuci rambut tu, ambil je sikat ni, gosok-gosok saja, tak sakit. Don't worry. Sebab kalau tengok ni dia lembut saja. Betul. Sangat lembut sebab dia silikon je kan? Ya, betul, silikon. Saya rasa saya kali pertama saya lihat produk sebegini. Kiranya kalau Nang ni beli berasingan ataupun beli satu shampoo ni dapat percuma ke macam mana? Okey, untuk dapatkan sikat ni, actually kita ada buat combo lah. Untuk produk Fedora ni, kita ada jual secara combo, iaitu beli package tertentu akan dapat sikat secara percuma lah. Dan untuk pelanggan yang tak nak beli shampoo ataupun bukan tak nak lah, dia orang dah ada stok, dia orang dapatkan sikat ni, boleh beli secara berasingan, iaitu harga asal dia RM39, tapi dengan promotion kita bagi RM29 sahaja. Macam tadi Puan kata
kalau kita beli package tertentu, apa itu package tertentu? Okey, kita ada package iaitu kita ada jual 4 package iaitu dari package pertama bernilai RM70. Okey, harga asal shampoo ni RM90. Okey. So untuk package pertama RM70 lah kita bagi diskaun. Kalau yang jauh tu dah all include dengan postage dah. Okey. So untuk package kedua RM110 akan dapat free sikat dan ada juga free gift lain. Package ketiga RM160 free sikat ni eksklusif ni dan juga ada lagi free gift lain lah special. Dan juga package yang super jimat RM200 sahaja. Yang tu kalau ambil package tu berbaloi. Jadi Puan Farhana, boleh Puan kongsikan di mana kita boleh dapatkan produk ini? Okey. Untuk sesiapa yang belum mendapatkan lagi shampoo Fedora ni, anda semua tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di Facebook official kami iaitu Fedora HQ dan Instagram official kami iaitu Fedora_HQ dan wakil-wakil jualan kami yang sah di seluruh Malaysia. Okey, baik. Pada pengasas Puan Sakila, mungkin Puan Sakila secara rumusannya ingin mempromosikan produk ini kepada penonton? Okey, kepada semua kita juga ada membuka orang cakap apa untuk mencari wakil jualan. Okay. Tapi yang bestnya di Fedora ni wakil jualan tak perlu keluarkan modal untuk pegang stok. Okey, wakil jualan kami hanya perlu fikir cara untuk memarketingkan produk. Semua bahan marketing, semua cara pengembusan diuruskan oleh HQ. Keuntungan sangat lumayan. Baik, betul. Produk ini juga memberi peluang kepada wanita untuk memulakan perniagaan mereka untuk menjadi ejen bagi produk ini. Baik, terima kasih kedua-duanya kerana sudi bersama dengan kami memeriahkan set Selamat Pagi Malaysia. Dan selepas ini kita nak tengok cuaca, ramalan cuaca. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan iaitu keadaan cuaca semasa pula permulaan keadaan cuaca hujan dan juga mendung iaitu di kawasan sekitar negeri Kedah, Pahang dan juga negeri Johor. Dengan hujan buat masa ini lebih tertumpu di kawasan sekitar negeri Kedah dan juga daerah Rompin bagi negeri Pahang. Di Sarawak pula hujan lebih tertumpu di kawasan Sarawak Barat iaitu bahagian Kuching, Serian dan juga Samarahan termasuklah di bahagian Seri Aman di negeri Sarawak. Manakala di Sabah pula alhamdulillah tiada serapan hujan di negeri tersebut. Manakala menjelang pada petang ini Met Malaysia menjangkakan hujan berserta ribut petir boleh berlaku di kawasan kebanyakan tempat di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Bagi pemantauan carta angin pula tiada kelibat kelajuan angin yang laju di kawasan sekitar rantau negara kita. Namun hal demikian haruslah waspada kerana berlakunya ribut petir pada malam ini lebih khususnya di kawasan perairan Perlis, Kedah, Perak dan juga termasuklah di kawasan Johor Barat. Sekian dahulu laporan cuaca buat pagi ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Cesaung dan juga media sosial kami. Selamat berjumpa minggu bersama keluarga. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Itulah dia tadi perkembangan cuaca bagi setiap negeri. Jadi sepenghujung minggu ini mungkin ada yang nak merancang untuk pergi beriadah ataupun bersantai bersama keluarga. Tapi harus diingatkan dalam kita bergembira dan kita nak beriadah bersama keluarga ni, kita harus mematuhi SOP yang ditetapkan. Sekarang ni kita ada segmen yang akan memberi inspirasi kepada semua dari zero to hero. Bersama dengan tetamu kita pada hari ini, pasangan suami isteri ya, iaitu Encik Rosman Abdul Kadir dan juga Nur Azlina Yaakob yang akan memberi satu inspirasi macam Munawar katakan tadi kepada pasangan di luar sana yang mungkin berhadapan dengan masalah ketika pandemik COVID-19, dan kita nak tahu apa yang pasangan ini lakukan untuk memulihkan kembali keadaan ekonomi mereka. Baik, silakan Tuan Rosman dulu untuk mulakan dahulu. Okay. Assalamualaikum. Okey, saya Rosman. Okey. Permulaan dia macam biasalah, saya buat dedat care, alright, iaitu car and home care. Alright, dan saya buat bersama dengan isteri saya iaitu Puan Nur Azlina. Okey, nak ikutkan daripada segi dalam keadaan PKP sekarang ni. PKP sekarang ni memang banyak yang terkesan, bukan kita dalam Malaysia saja, malah satu dunia terkesan. Tapi kami bersyukur sebab kerajaan mengambil langkah yang bijak, okey, inisiatif yang bijak. Banyak membantu peniaga-peniaga seperti kami, usahawan-usahawan seperti kami. Dan itu kira orang cakap sangat terbaiklah kerajaan buat pada kami. Mungkin Puan nak tambah apa-apa? Mungkin boleh ceritakan dari segi bagaimana permulaan dalam bidang perniagaan ni. Ada cerita di sebalik sebelum bergelar seorang mentor usahawan yang sangat berjaya sekarang ni. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Azlina. Okey, bermulanya saya bekerja ataupun berniaga sendiri. Start perniagaan bersama suami saya adalah dulu saya bekerja dengan syarikat swasta. Okey, lepas tu saya ditakdirkan bapa saya sakit. Okey, bapa saya sakit, jatuh stroke 3 tahun, dan masa tu saya ambil langkah untuk berhenti kerja. Okey, dipersetujui oleh adik-beradik saya. Mereka setuju dan mereka pun berjaga sama, cuma saya full time. Saya berhenti kerja, saya tak ada income lah masa tu. Tapi adik-beradik saya support. Okay, dan juga suami saya support. So suami saya support, dia kata okey tak apa, berhenti kerja. So kita serah pada takdir lah, sebab yang mana memerlukan. So pada masa tu, dalam pada tu saya dapati ada sumber rezeki. Alhamdulillah. Suami punya pekerjaan semakin bagus. Akhirnya ada peningkatan, dan bila kedua ibu bapa saya meninggal dalam pada masa 3 tahun tu, saya buntu lah. Saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya dengan suami kita merancang, okey, jom apa kata kita buat bisnes. Okey, kita ambil risiko buat bisnes. Maksudnya tak kerja mana-mana lah, tak attach dengan mana-mana. Kerja sendirilah. Kita kerja sendiri. Kita mula cari bisnes kecil-kecilan. Okey, kita pernah jual air, kita pernah jual tepi jalan. Dan lepas tu tapi pada masa tu juga suami saya dia ada buat bisnes kecil-kecilan lah. Maksudnya dia buat sewa kereta. Itu permulaan kami lah. Dia ada buat bisnes kereta, jadi kami buat bersama. Kami buat bersama 2 orang. Last kami besarkanlah empire kami, dan sampailah satu tahap kami buat tambahan bisnes lain. Masa tu ada sumber-sumber lain jugalah. So itulah startingnya kami berdua. Memang kalau nak cerita tu kan, daripada asas perjalanan hidup kami tu, mula-mula tu sukar. Sukar sebab apa? Tempoh diambil untuk berjaya sampai tahap sekarang ni? Tak lama sebenarnya. Setelah kedua ibu bapa saya meninggal, dalam pada masa tu saya ada job je saya ambil. Saya orang kata saya ambil sebelum macam-macam pekerjaan yang kami. Arwah bapa saya dia ada ajar lah. Okey, you pergi naik jumpa dengan cuci karpet, surau, ambil kerja-kerja, sebut harga, ambil kerja, buat something lah. Dia kata cari income. Jadi saya dengan suami kami seronok cari duit, 2 orang. Bergaduh pun 2 orang. Tapi akhirnya kami selesaikan masalah bersama. Maksudnya kami berdua bekerja, bergerak sama seiring. Kiranya dengan masalah kewangan tidak memberi satu konflik lah, kerana kebanyakannya pasangan suami isteri kalau ada masalah kewangan mereka akan bergaduh, tak nak mencari inisiatif sendiri. Jadi bagi Tuan sendiri, bagaimana Tuan melihat apabila kita nak kena bekerja dengan isteri ni? So isteri kan kita tahu
tahulah kuat membebel lah, suka ngarak itu macam mana tu. Dia punya, dia punya cabaran tu bergandingan sama isteri tu. Kalau nak cerita pasal pergaduhan ni, perselisihan faham ni memang kerap berlaku lah. Kan kita akan bergaduh, kita akan berselisihan faham. Tapi sebenarnya bila kita bergaduh tu dan berselisihan faham tu kira ibarat macam kita dapatkan jawapan yang terbaik sebenarnya. Yes, kita akan bergaduh juga. Kan, dan idea daripada saya tak semestinya bagus, dan mungkin idea daripada isteri saya tak semestinya bagus, tapi bila kita sama-sama combinekan idea tu, kita jumpa titik penyelesaian, kita akan titik penyelesaian. Mesti akan bertelaga, mesti akan bergaduh, tapi kita selesaikan secara profesional. Itulah dia kunci kejayaan bagi kedua-dua pasangan suami isteri yang cukup berjaya sekarang ini. Dia ada istilah tau, di sebalik kejayaan seorang lelaki pasti ada seorang wanita. Tapi lebih manis lagi kalau kejayaan itu dicipta bersama pasangan suami isteri. Mungkin boleh terangkan apa antara perancangan masa harapan selepas tempoh, terutama kita selepas mendepani pandemik COVID-19 ini. Okey, kita sebenarnya setiap usahawan mana-mana usahawan pun dia ada target dan misi dia. Macam kita orang misi pada tahun 2020, sekarang ni kita dah ada market dekat Semenanjung Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak berserta dengan Singapura, dan insya-Allah tahun 2021 ni kita punya misi dan target kita untuk pasarkan keluar daripada Malaysia, iaitu Brunei, Indonesia dan Thailand insya-Allah dalam negara Asia. Baik, kepada Puan, dan kita tahu sedikit perkongsian Puan lah mengenai penjana yang diumumkan oleh kerajaan. Jadi bagaimana Puan melihat inisiatif itu membantu Puan daripada segi perniagaan? Secara ringkasnya. Khususnya pada saya, pada pandangan saya, kerajaan mengambil inisiatif yang baguslah. Mereka membantu penjana besar dan juga kecil. Okey, daripada segi banyak kita tengok sekarang ni daripada sudut perniagaan, pendidikan dan pekerjaan, rata-rata 53% kehilangan kerja. Dan juga pendapatan merosot. Sekarang ni kita tengah menaik pulihkan ekonomi balik. Jadi mereka mengambil langkah yang bijak untuk membantu usahawan khususnya yang tertinggal ataupun orang kata, bukan kata kita lah, rata-rata terjejas. Jadi di situlah orang kata ni kita tengah naik memulihkan ekonomi. Okay, bila kita membeli, bila kita dah start ada peniaga-peniaga dah mula berkecimpung, ada juga yang tak pernah buat meniaga kan waktu PKP ni. Baik, terima kasih kedua-duanya kerana sudi bersama dengan kami hari ini untuk berkongsikan mengenai inisiatif mereka memulihkan perniagaan dan juga untuk mengambil segala peluang yang ada. Baik, kita akan berehat sekitar ke Menawar. Kita kembali selepas itu kita ada segmen yang cukup dinanti-nantikan, iaitu segmen Kopi Panas. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk segmen Kopi Panas. Jadi, Syamira pegang apa tu? Cuba tengok saya pegang apa. Emas. Tapi Syamira tahu tak apa beza Syamira dengan emas? Apa dia? Emas boleh jual beli, tapi Syamira saya kekal di hati. Wow. Menawar tak? Okey. Sebenarnya topik Kopi Panas kita sekarang ini adalah mengenai gila emas. Sangat menarik. Jadi kita nak perkenalkanlah tetamu kita sekarang ini, Syamira. Juga suami isteri. Tadi pun kita ada suami isteri. Kita rasa memang hari ini memang suami isteri kot. Kita bila lagi Okey, tak lupakan. Okey, bersama dengan kita hari ini suami isteri perundi emas kedua-duanya, iaitu Encik Syukur Hashim dan juga Puan Jonaina Nordin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah ceria pagi ni. Alhamdulillah sangat happy, sangat ceria. Okey, baik, sekarang kita nak tahulah sebab mungkin orang di luar sana tidak tahu nak bezakan. Kita terus sajalah ke soalan yang pertama mengenai ketulenan emas, nak bezakan antara emas tulen dan tidak tulen. Bagaimana? Okey, terima kasih atas soalan tu. First kali saya nak beritahu timing untuk kita buat pasal emas ni sangatlah bagus sebab sekarang ni adalah fenomena harga emas dalam tren menaik. Betul. Jadi ramai orang minat untuk beli emas. Betul. Dan salah satu soalan yang perlu mereka tahu ialah macam mana nak cek ketulinan emas tu. Sebab emas ni tuan-tuan, kalau salah pilih mungkin tersalah pilih emas palsu. Jadi dia punya rule of thumb dia, saya akan bercerita tentang emas pelaburan. So emas pelaburan ni dia punya kualiti dia ialah 999.9. So dia panggil pure gold. Dia tak ada campur dengan apa-apa pun.
Dan isteri saya ni kemahiran dia adalah untuk barang kemas. So barang kemas ni kualiti dia 916. So 916 ni dia ada campuran. Betul. Jadi untuk pastikan kualiti emas tu, untuk orang biasa saya nasihatkan satu tips, mesti beli di tempat yang betul, reputable seller. Contohnya Di kita kedai emas lah. kedai emas boleh ataupun syarikat-syarikat yang ada reputasi. Jangan sekali-kali beli tempat yang kita tak tahu asal usul. Contohnya beli online. Beli online harga murah tiba-tiba sampai jangan ambil risiko. Kalau nak beli online, kita beli dekat tempat yang kita memang ada establish dekat luar tu. Itulah antara tips dia. Tipsnya. Kita sedia maklum juga emas merupakan antara komoditi yang cukup kukuh walaupun daripada impak pandemik COVID-19 ini komoditi lain menurun harganya tapi emas meningkat kan seperti yang dinyatakan tadi. Jadi kita nak bezakan bagaimana kita nak tahu ciri-ciri emas 916, 999 dan sebagainya. Macam mana? Okey. Salah satu syarat untuk pengeluar emas ni dia mesti letak hallmark ataupun cop dagangan di emas tersebut. Jadi supaya orang yang macam orang-orang awam dia tak tahu emas tu apa ketulinan dia, dia bergantung kepada hallmark emas tersebut. Hallmark ni kita bagi cop dagangan. Contohnya macam emas pelaburan macam yang ni jenama dia public gold. Dia kena letak hallmark dia, pengeluar dia public gold. Kemudian dia kena letak emas dia ialah 999.9 dan dia kena letak serial nombor dia. Jadi bila orang awam tengok, okey, so dia dah tahu cop dagangan ni menunjukkan mutu dan ketulinan dan siapakah pengeluar emas tersebut. Tetapi untuk barang kemas, ini silakan explain. Silakan di sana. Betul. Hari ni sebab seronok sangat tajuk ni fanatik emas kan. Semenjak PKP semenjak kita ada PKP memang wanita memang dia tak boleh pergi kedai emas, dia beli secara online. Betul. Kalau macam online ni sekarang ni saya dekat pgmall.my ada kan, banyak lagi tempat shopping yang lain kan. Jadi bila browse secara online ni dia ada banyak seller online yang jual barang kemas. Kadang-kadang kita tak tahu sama ada itu betul daripada syarikat ke atau tidak. Okay, salah satu caranya ialah kita mesti tahu kata base company dia tu di mana. Kita kena tanya juga tu kan ada kedai ke, HQ-nya di mana. Contoh macam biasa saya kalau kata saya promote kat orang pun, kalau saya beritahu untuk kawan-kawan yang memang nak cari barang kemas, saya kata first kali kalau memang dia jual 916 dia mesti adalah dekat barang kemas tu 916. Yang kedua kita tengok kualiti seller tu macam mana. Kadang-kadang disebabkan emas ni baru saja berdentum-dentum kan. Macam orang kata apa seronok sangat tengok habis orang jual emas. Jadi ramai pula peniaga baru muncul. Kita tak tahu kan sama ada dia betul-betul berniaga ke tidak. Jadi sebab tu pentingnya macam tadi saya kata kalau kita nak beli biar walaupun dekat online kita boleh tengok sama ada platform tu memang jujur ke platformnya ya. Kalau kita tengok platform tu memang sebelum ni memang ratingnya bagus ya. Jadi kita tahu kata tengok dia punya seller pun kalau kata dijual tu dia ada dia punya rating sellernya ya. Ada insured postage-nya. Itu lebih mudah dipercayai dan kita pun boleh pilihan pun kita tak takut kan. Jarang biasanya orang nak post emas ni ada insured postage berinsurans. Jadi kalau dia sanggup menginsurankan post barang kemas maknanya itu memang salah satu syarikat yang Tapi betul. kan Tuan, kalau saya lihat di laman sosial di secara dalam talian saya ada tengok mereka ada menjual cop 916 tu macam mana pula? Okey. Seller ni dia ada dua jenis, satu individual seller, yang keduanya ialah company seller. Individual seller ni mungkin orang yang dia ada dua jenis. Satu dia pergi cari emas-emas terpakai. Okey. Contohnya dia pergi tender emas lelong dekat mana-mana Arhanu ataupun dekat bank, bank Arhanu. So dia menang, dia pergi cuci. Dia cuci cantik-cantik, kemudian dia akan jual online. Jadi dia adalah barang use gold. So memang ada orang buat bisnes macam tu ataupun orang tu pergi dapatkan daripada kilang kemudian dia jadi seller reseller balik. Kemudian ada lagi seller yang kita panggil direct seller. Contohnya macam syarikat kami ni ialah direct seller. Direct daripada kilang dan kita market sendiri dekat kita punya platform dekat pgmall.my. Jadi orang tahu bahawa jika mereka beli itu adalah direct daripada kilang. Jadi dia punya servis, dia punya kualiti, jaminan dia semua direct daripada kilang. Tapi yang satu lagi tu yang Puan Mira cakap, dia tak chop Mira tu dia chop tu, tu mungkin
dia reseller ataupun dia dapat use gold. Tapi ada juga pembezaan emas mengikut negeri. Macam contoh kalau kita melancong ke negeri Kelantan di Kota Baru, kat situ banyak kedai emas kan. Mak-mak, kakak memang confirm lah memang beli emas dekat situ, dan katanya apa perbezaan antara emas di setiap negeri ini? Okey. Dekat Malaysia ni, bila sebut pasal emas, negeri yang paling famous sekali ialah negeri mana? Paling famous tentang gold. Penang. Kelantan. Kelantan, Terengganu, Penang. Betul lah tu. Penang orang sampai sini pakai Orang panggil apa? Mami jarum. Mami jarum kan? Jadi dia glamour. Jadi these three state, tiga negeri ini sangat popular, dan sehingga orang pun bertanya-tanya apa beza emas antara negeri Kelantan, Terengganu, Penang. Jadi sebenarnya saya nak kena bagi tahulah, emas ni dia grade dia bukan grade berdasarkan negeri. Okay? Kebetulan negeri-negeri ni famous saja. Tempat yang famous, jadi orang sebutlah emas negeri-negeri tersebut. Tetapi sebenarnya kualiti emas ni dia ada standard dia. Kita panggil gold carat. Diukur dalam bentuk carat. Okey. Datang daripada Kelantan ke, Terengganu ke ataupun Penang ke, kualitinya mesti 916 22 karat. Jadi basically kualiti sama sahaja. Cuma kadang-kadang ada orang dia tertanya-tanya kenapa emas daripada certain negeri ni nampak kuning cair, ada setengah nampak kuning merah-merah. Sebenarnya itu adalah apa alloy campuran yang digunakan oleh pembuat emas tersebut. Kadang-kadang ada di Kelantan ya bang, bila orang cakap emas Kelantan ni kuning, cantik, warna dia pun rose-rose sikit kan. Sebenarnya dia bukannya dikatakan emas tu orang kata apa beza, dia bukan. Cuma campurannya saja. Kalau kata untuk yang nak bagi nampak kuning emas cantik, mungkin dia campur sedikit dengan purple. Bagi dia color dia ada macam kata nampak bronze pun ada kan. Jadi yang penting yang 916 tu kerana ada kandungan 91.6 emas. Jadi yang membuatkan dia nampak macam kuning sikit ke apa sebab campuran bahan yang lain. Perak ataupun tembaga. Biasanya yang tu untuk barang kemas lah Mira. Kalau macam apa ni jongkong kita tengok kan, jongkong ni kalau 999 dia pure 999. So biasanya benda ni barang kemas. So orang kata dia boleh nampak kuning lah, yang ni nampak macam rose-rose sikit. So kalau nak kata tu tak tulen ke apa? Tidak. Jadi tadi ada tuan kongsikan mengenai pelaburan emas. Jadi di depan kita ni kita ada macam jongkong emas. Jadi boleh terangkan? Okey. Salah satu topik yang menarik tentang emas adalah dia bukan setakat boleh pakai cantik-cantik macam ni. Ni orang perempuan memang suka cantik-cantik. Orang lelaki tak boleh pakai. Tak boleh, kita tak boleh. Jadi tolong beli je. Disadvantage untuk lelaki adalah kita tidak boleh memakai emas, tetapi kita boleh melabur dalam bentuk jongkong. Ni kalau untuk Munawar sesuai lah. Boleh, kita boleh melabur emas. Jadi persoalan sekarang ni, adakah sekarang ni masa yang terbaik untuk kita melabur emas? Okey. Soalan tu sangat menarik. Saya nak cerita sikit tentang kenaikan harga emas, Munawar. Zaman saya dulu, masa saya mula-mula buat bisnes gold, saya tanya dekat mak saya. Mak, saya nak buat bisnes gold boleh tak? Mak saya kata bagus, mak. Bagus. Mak saya kata bagus. Lepas tu saya kata kenapa bagus? Mak dulu beli 1 gram RM30. Murahnya. Zaman mak saya. 1 gram RM30. RM30. Zaman tok saya RM20. Lagi kurang daripada itu. Lepas tu, zaman saya sekarang Munawar, my mum RM30. Zaman kita sekarang ni RM300. RM300. Wow, sangat tinggi. Tetapi gram emasnya masih sama. Gram emas sama, 1 gram. Betul. 1 gram masih sama. 30 dan 1 gram 300. Baru 2 generasi yang mak dengan saya. Saya tak tahu berapa harga emas zaman anak saya nanti. Jadi mungkin 500. Mungkin juga boleh jadi 500 per gram. Sebab itu yang dipredikkan yang difokus Jadi orang yang beli emas zaman dulu dengan sekarang, bila dia tengok macam mana trend harga emas tu naik, dia akan tahu kata simpan emas ni bagus daripada beli handbag, daripada beli barang-barang yang boleh pakai setahun 2 tahun. Ini bukti apa ni barang waktu kahwin. Saya beli RM50. Waktu nak kahwin, bila nak kahwin, so saya mintalah dengan dia, cakap kata belilah barang kemas satu. So dia kata beli barang kemas satu, saya kata mintalah rantai satu. 10 gram aja rantainya. Kecil aja. Kecil aja. Zaman baru nak kahwin. Jadi RM40 masa tu sangat mahal. So sekarang ni dah berubah. Memang emas merupakan kepelaburan yang cukup bijak, cukup
disarankan sekarang ini. Jadi emas ni bukan saja boleh menaikkan aura si pemakannya, golongan wanita, tapi juga emas sekarang ini merupakan satu pelaburan yang sangat bagus untuk kita kerana nilai kecairannya sangat tinggi. Jika kita berlaku apa-apa kecemasan, kita boleh gadai ataupun jual semula. Jadi itulah dia segmen kita, Syamira, mengenai gila emas. Terima kasih kepada tetamu kita dua orang hari ini untuk berkongsikan mengenai emas. Jadi Munawar, kita pun dah sampai ke penghujung. Betul. Jadi kita harapkan semoga semua perkongsian kita tadi memberikan manfaat kepada anda penonton Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi. Jadi sampai di sini saja, saya Munawar Azmi mewakili kru penerbitan dan juga penerbit Selamat Pagi Malaysia mengundur diri. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.